Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammimil khair. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran alhamdulillah. Kita dalam musim hujan yang lebat ni kan, dan juga di sini boleh healing hijau tenang, segar alhamdulillah. Kita bersyukur dapat berhimpun di Dewan 3 Dewan 3 YM Idu. Kita mengikuti kursus Hero Banjir Hero Banjir yang mana saya telah diamanahkan untuk memberikan sedikit pengenalan tentang fiqh banjir dan akan diteruskan oleh sahabat saya lepas ini, oleh Kapten Roslan dengan tentang kecemasan lepas ni insya-Allah. Next. Jadi sebelum kita masuk kepada fiqh banjir jadi kita tengoklah dunia hari ini kan, apa yang dah berlaku kan, ujian yang melanda bukan hanya di Malaysia kan, di Maghribi di Libya dan juga di Sudan lebih pada politik lah kan. Maghribi dan Libya bencana alam kan. Kalau tengok kepada data yang ada pun kan, monsun timur laut memang dijangkakan tapi ini last year kan, tapi kita dah kena bersedia lah. Kalau tengok berita semalam pun Nadma dah bagi dah kan, maklumat bahawa di beberapa negeri memang dah kena ready lah kan, terutamanya di pantai timur dan juga di Johor kan. Jadi alhamdulillah bila kita ada squad kita bantu ni, moga dapat meringankan beban meramaikan lagi lah dan fasa membantu ni bukan hanya awal. Ni kadang-kadang ada orang dia salah faham, masa awal je nak tolong angkat beras, nak tolong angkat pampers, air mineral kan. Dia kena sebelum, semasa dan selepas nak cuci lah kan. Baik, next. Itu kan, dia selepas daripada COVID dulu kan. Kita kena ingat kita sekarang dah berhadapan dengan macam-macam dugaan recession ekonomi, climate change, perubahan iklim dan biodiversity collapse kan. Kita dah kena ready. Tapi ini bukan nak meruntuhkan dan juga menjatuhkan semangat semua kan. Kalau tengok siapa yang belajar kitab-kitab hadis yang baca Al-Quran kan, kita dah diberitahu oleh Rasulullah jarak antara kita dengan hari kiamat dah sangat dekat. Nabi buat macam ni kan. Tapi maknanya jangan berputus asa kan. Kita kena berusaha sedaya mampu kita kan. Kami dulu masa belajar hadis dengan guru kami Profesor Dr. Muhammad Abdul Lais di UIA dulu, kenapa kita belajar hadis fitan? Hadis fitan ni tentang tanda-tanda hari kiamat kan. Memang akan berlaku, memang wajib berlaku, sebab itulah yang dihabarkan oleh baginda Nabi yang lisannya suci, terpelihara, tak pernah berbohong kan. Tapi belajar tu bukan nak suruh lari, masuk dalam gua, tutup gua, duduk diam-diam, tak kan. Kita kena berusaha sedaya mampu kita untuk bantu diri kita, bantu orang lain dan juga jaga alam ni semampu kita semampu kita insya-Allah kan. Ni contohnya apa yang boleh kita buat dah. Kita kena jagalah alam kita kan, kena jaga pokok-pokok kita jangan kita hancurkan lagi atas nama kerakusan ekonomi, harta benda sebab next saya share lah ayat daripada surah Ar-Rum kan. Berlakunya bencana berlakunya kerosakan sebab tangan-tangan kita juga kan. Jangan salahkan alien dekat planet Marikh jangan salahkan ikan dalam laut kan. Kadang-kadang kita jugalah kan yang membuat kerosakan ini kan. Jadi dan semua ni Allah Taala timpakan pada kita supaya apa? Baca yang tu. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kan, supaya kita kembali, untuk kita merenung, mengambil iktibar kan, supaya kita boleh buat muhasabah kan, untuk kita betulkan balik kan. Ada masalah perancangan bandar ke, longkang kita ke, sungai kita ke kan, untuk kita betulkan balik kan. Banyak sangat bangunan tapi tak ada orang duduk pun. Apa dia kan? Jadi benda-benda begitulah kan. Untuk sama-sama iktibar saya tak ada nak tuduh siapa-siapa. Saya pun tak ada research yang mendalam tentang benda ni kan. Cuma pemerhatian lah kan.
Kalau boleh kita sama-sama, kalau ada di sini yang terlibat kan dalam bab dasar perancangan bandar kan, dari sudut yang muda-muda lagi ni, lepas ni lah kot nak jadi pegawai nanti. Kan. So dah ada dah dalam minda kita, kena pastikan semuanya seimbang dan harmoni. Kan, supaya kita dapat jaga alam kita dan bantu kan masyarakat sekeliling. Next. Baik, untuk kandungan slide saya ada tadi dah diperkenalkan, jadi tak perlulah saya nak cerita balik latar belakang saya. Kan, kita ada hasil pembelajaran yang akan saya jelaskan. Kemudian definisi al-fiqh, ya, apa itu fiqh, apa itu banjir. Kemudian 5 konsep fiqh banjir. Kemudian 5 isu utama yang ada disentuh dalam apps yang kami bina tu. Dan seterusnya rujukanlah untuk panduan lanjut oleh semua peserta pada pagi ini, insya-Allah. Cuma kita nak play video dulu kot, boleh? Video daripada Prof Irwan. Sekejap, saya tunjuk ahli dulu. Bukan. Slide yang ramai-ramai atas kereta tu. Ini kumpulan penyelidikan kami. Inilah kumpulan penyelidikan, 8 orang. Masa mula-mula banjir di Gua Musang tu, tu Prof Irwan yang tengah tu. Ni dia punya otai dia ni. Otai masih berbisa ni. Prof Irwan Muhammad Subri, guru saya jugalah, guru fiqh saya. Kan, dialah yang tiba-tiba call kami, jom kita pergi tolong. Kan, kita pergi tolong, kita pergi bantu semampunya, dan dalam masa sama cuba kita tengok apa benda yang kita boleh teroka. Yang tak ada lagi, yang masih lagi lakuna, gap kan, dalam masyarakat kan. Isu-isu tentang fiqh, akidah, kan, akhlak, kan, pengurusan kan. Apa benda yang diperlukan oleh petugas dan juga mangsa. Kan, dan juga tempat kan. Kan, adakah sesuai tak sesuai kan. Jadi masa itulah kami pun buat permohonan dengan universiti dan juga beberapa NGO yang lain, dan akhirnya dapat 8 orang semua daripada staf USIM kan, Prof Amir, Ustaz Aizuddin, Ustaz Azhar, Ustaz Azam, Dr Azam, Prof Irwan, Dr Nisa, Dr Walid dan saya sendirilah. Kan, kami naik 2 Hilux pergi ke Temeloh. Kan, sebab masa nak pergi ke Gua Musang tu panjang ceritalah, sebab kata jam teruk sangat. Kan, jadi sebab kita nak cepat kan, tak boleh lama-lama, dan itulah kita pergi ke Temeloh. Dan Temeloh pun alhamdulillah banyak pengalaman lah kita dapat. Dan masih lagi berjalan lah kami punya research ni, dah 2023 kan, berapa tahun dah tu. Alhamdulillah. Baik, next. Kita tengok video dulu Prof Irwan, sebab dia benda ni memang darah daging dia kan, nak bantu mengajar keperluan ibadat, fiqh dan juga aspek kan, Islam tu kan, lebih berkesan termasuklah kepada mangsa banjir dan petugas banjir. Jadi kita tengok dulu dia punya perkongsian daripada Prof Irwan, 27 minit tu. Yang dahulu tu video kan. Okey, play. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam satu program ilmu, perkongsian ilmu dan pengalaman. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf tidak dapat bersama dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan seperti mana yang dirancangkan, walaupun saya telah dihubungi oleh pihak penganjur lama dahulu, beberapa bulan lepas, dan kalau mengikut asalnya saya bersetuju untuk bersama dengan anda sekalian, namun disebabkan ada masalah-masalah tertentu saya tidak dapat bersama dengan anda pada hari ini. Jadi saya beritahu kepada penganjur, memandangkan saya telah berjanjilah untuk bersama dengan anda sekalian, jadi saya menyertakan di sini rakaman perkongsian pengalaman dan ilmu saya berkenaan dengan fiqh banjir. Baik, jadi secara ringkas slot ataupun kita kata
perkongsian saya ini secara santai saja. Saya tidak ada apa-apa slide ataupun bahan untuk diberikan, sekadar bercerita berkenaan dengan pengalaman saya menjalankan penyelidikan Fik Banjir dan juga pengalaman saya menguruskan pusat penempatan mangsa banjir di tempat saya lah. Okay, jadi satu aspek saya sebagai penyelidik Fik Banjir, dan yang kedua adalah kita kata sebagai pengalaman pernah menguruskan pusat pemindahan mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Sepang. Baik, ceritanya bermula apabila hujung tahun 2014, di mana berlaku banjir besar yang melanda negara kita, terutama di Kelantan, di Terengganu dan juga di Pahang. Jadi ketika itu dan sebelum itu pun saya dah perhatikan bahawa setiap kali berlaku banjir besar ataupun bencana banjir di mana-mana tempat lah, jadi saya perhatikan bahawa kebanyakan, boleh dikatakan kebanyakan ataupun hampir semua mereka yang membantu mangsa-mangsa banjir ini akan membawa makanan, pakaian, ubat-ubatan dan seumpamanya lah. Okay. Jadi ketika 2014, penghujung 2014 tu berlaku banjir besar di negara kita, sama juga saya perhatikan trend mereka ataupun penyumbang-penyumbang ini akan bawa benda yang sama, makanan, ubat dan sebagainya. Terdetik dalam hati saya, apa yang aku boleh buat satu perkara yang baru, satu perkara yang lain sikit pada orang. Okay? Jadi fikir pada tu saya seorang-seorang fikir dalam diri saya ni, terdetiklah dalam hati bahawa kenapa tidak aku sebagai seorang pensyarah universiti, aku sebagai seorang penyelidik, kenapa tidak aku buat satu penyelidikan yang saya namakan sendiri adalah Fik Banjir, di mana saya adalah orang yang berlatar belakangkan pengajian syariah. Jadi saya cuba explore apakah isu-isu fiqh yang berbangkit di pusat penempatan ataupun yang berkaitan dengan mangsa banjir lah. Okay. Jadi masa tu lebih kurang memang betul-betul penghujung, sekitar 25 bulan Disember ataupun 26 lebih kurang begitulah. Okay. Saya mula bertanyakan kepada rakan-rakan pensyarah di USIM, siapa yang nak hubung bersama dengan saya untuk menjalankan pendidikan yang saya namakan sebagai Fik Banjir. Jadi apa yang saya plan ialah pergi ke tempat banjir, pergi ke pusat pemindahan, pusat penempatan mangsa banjir. Kita perhatikan, kita tanya orang, dan kita buat penyelidikan lah, kita explore apakah isu-isu fiqh yang berbalik. Itu target. Jadi sebenarnya apabila saya buat penyelidikan Fik Banjir ini, sebab dia datang spontan, idea datang tiba-tiba. Jadi dia menongkak arus dalam dunia pendidikan, kerana sesuatu pendidikan biasa kita akan buat proposal untuk kelulusan, kita nak minta bajet dan sebagainya. Jadi banjir ini dia berlaku tiba-tiba. Orang panggil pun dia tak bagi lampu syarat, dia datang tiba-tiba. Jadi kalau kita nak mengharapkan nak buat proposal dulu, nak dapatkan kelulusan pihak pengurusan UC, dia ambil masa. Kemungkinan besar banjir dah habis lah bila kita siap buat proposal tersebut kan. Jadi saya katakan kepada rakan-rakan, sekarang ni kita lupakan dulu buat proposal ke apa ke, yang penting siapa nak turun ikut saya. Okay. Jadi saya iklan kepada rakan-rakan pensyarah di USIM. Alhamdulillah saya mendapat kita kata sambutan yang amat-amat menggalakkan daripada sahabat-sahabat.
ada 8 orang. Ya, jadi bila ada 8 orang, maka kita kena gunakan 2 kenderaan lah. Ya. Jadi kita kita gunakan kenderaan, satu daripada USIM dan satu lagi kita sewa. Ya. Jadi kita pergi naik 2 Highland. Kemudian bila saya dapat satu tim penyelidik yang sanggup bersama dengan saya, ya, walaupun kita tidak ada satu perancangan yang berstruktur, yang bersistematik, sebab kita ajak dengan keadaan tiba-tiba, siapa yang sanggup turun jom. Ya. Jadi walaupun begitu, saya dapat 8 orang termasuk saya lah, so 8 orang tim ahli penyelidik. Kita dapat sewa kenderaan Hilux 2 biji. Kemudian kita dalam pertimbangan tempat mana kita nak pergi. Sebab masa tu di Kelantan teruk, di Pahang pun teruk. Jadi bincang, saya katakan kepada rakan-rakan, kita pilih Temerloh lah. Temerloh Pahang sebab lebih dekat sikit. Kita nilai, USIM dinilai 9. Jadi pergi ke Temerloh tu lebih kurang 2 jam ataupun 3 jam saja berbanding kalau kita pergi ke Kelantan yang mungkin akan ambil masa 8 hingga 10 jam. Ya. Jadi kita tak nak letih sangat. So kita ambil yang hampir dengan kita lah. So kita pilih Temerloh. Baik. Jadi sebenarnya tim penyelidik ada 8 orang. Ya, tetapi ada seorang lagi pemandu yang turun bersama kita. Dia bukan ahli penyelidik, dia bukan pensyarah, tapi dia adalah staf USIM. Sebab kita gunakan Hilux milik USIM, jadi USIM syaratkan kena bawa driver mereka sendiri kan. Jadi tak apalah. So kita ada 9 orang. Okey, pergi ke Fuahai. Okey, secara ringkas saya buat ini sebab perkongsian saya ni saya tak mengambil masa panjang sebab saya beri peluang kepada Dr. Wan Fazrul untuk lebih detail lah. Baik. Jadi bila kita pergi ke Temerloh, sampai saja di Temerloh tersebut, kita dapati memang pekan Temerloh itu memang tenggelam, yang tidak dapat dimasuki oleh even Hilux kami pun kami tak berani masuk meredah air banjir kan. Memang kita sendiri tak berani. Ya. Jadi pada hari pertama itu, hari kedua kita pusing sekitar Temerloh lah. Dan kita pergi lebih kurang 5 ataupun 6 pusat penempatan mangsa banjir. Ada yang di sekolah, ada yang di masjid, ada yang di Dewan Orang Ramai dan sebagainya. Jadi di situ kami telah menjalankan penyelidikan yang saya katakan tadi. Kita bersembang secara tak formal, seolah kita tak buat research. Kita pergi bersembang saja. Sedangkan hakikatnya memang kita sedang buat research untuk explore apa isu-isu fiqh apa bangkit di pusat penempatan banjir. Okey. Jadi di sekolah, di Dewan Orang Ramai, di masjid-masjid itu kita dapat kumpul beberapa isu fiqh yang berbangkit di pusat penempatan. Antara ialah isu penempatan itu sendiri. Kerana ketika itu dan kebiasaan apabila mangsa banjir ditempatkan, mereka akan dilonggarkan. Kalau di sekolah akan dilonggarkan dalam kelas beramai-ramai, dengan keluarga itu keluarga ini. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, maksudnya percampuran pergaulan antara keluarga-keluarga yang kadang-kadang bukan adik-beradik pun. Jadi memberi satu kita kata ketidaksenangan kepada especially kepada orang perempuan bab aurat dan sebagainya. Okey. Kemudian isu air yang kadang-kadang sering terputus. So bila air terputus ni macam mana kita nak melakukan taharah, bab bersuci, nak istinja, nak basuh kencing berak kita, kemudian nak berwudu, nak mandi wajib dan sebagainya. Okey. Kemudian isu makanan. Isu makanan ni sebenarnya hasil pemerhatian kami, bantuan makanan insya-Allah mencukupi. Malah lebih-lebih lagi benar. Ya. Tapi isu makanan yang kami bangkitkan dan apa yang kami perhatikannya agak mudah untuk orang ambil barang bantuan makanan itu tanpa kebenaran
pihak pengurusan dan sebagainya. Jadi itu antara isu-isu fiqh yang kami nampak. Dan satu lagi yang saya perasan ialah bila mangsa duduk di situ, dan kebanyakan masa memang akan istilah melepak saja. Okay. Jadi kita panggil kadang-kadang waktu solat kita perhatikan di surau sekolah, di masjid sendiri, kan? Padahal di masjid tu duduk azan, tapi tak semua yang pergi solat, kan? Kemudian kelas mengaji memang tak ada lah, siapa nak fikir, kan? Dan sebagainya. Jadi saya dalam diri saya merasakan ini sepatutnya kami kumpulkan data-data ini. Jadi bila kita kumpulkan data itu, maksudnya kita boleh dapat satu konklusi, kan? Rupa-rupanya memang ada isu-isu fiqh yang berbangkit yang banyak di pusat-pusat penempatan mangsa banjir ketika berlaku bencana banjir. Okey, so cara ringkas tadi, itu kami pergi dua hari pertama tu kami pergi ke pusat-pusat penempatan yang atas daratan. Maksudnya pusat penempatan tu selamat lah, tak terkena banjir. Lepas tu hari ketiga, saya katakan dekat rakan-rakan pendidik kan, macam tak thriller kita punya research kita ni kan. Cuba kita explore, cuba kita cari pusat penempatan yang terjejas teruk. Maksudnya pusat penempatan tu sendiri tenggelam. Ya, jadi rakan-rakan penyelidik ni ada seorang tu daripada Pahang, dia pun call sana call sini dan sebagainya, dapat maklumat memang ada. Memang ada satu tempat tu pusat penempatan sendiri tenggelam dengan banjir. Jadi kami pergi ke situ dan kebetulan memang kami bawa life jacket dan sebagainya, dan kami berunding dengan pihak polis yang menjaga, sebab bila itu di kawasan Kertau, Kertau Temerloh, sebelah Temerloh, dan bila sampai memang jalan dah tak boleh masuk, air dah naik, polis ada di situ, so kami beritahu kami adalah penyelidik pada musim, kami nak pergi ke pusat penempatan yang tenggelam tu, kan. Jadi dia benarkan, kami pun naik ada 2 bot, kami pakai life jacket kami sendiri. Saya ingatkan lebih kurang 5 minit saja pertemuan. Rupanya perjalanan nak pergi ke sekolah yang menjadi pusat penempatan banjir lebih kurang setengah jam lebih. Memang lama menunjuk. Jadi kami naik bot tu merentasi Sungai Pahang tu, dan bila sampai ke sekolah kebangsaan Kertau, sebelum nak sampai lagi kan, kami dah nampak kampung tu semua tenggelam, tinggal bubuh je nampak, dan sekolah itu sendiri tenggelam di tingkat bawah tu. Jadi mangsa-mangsa yang ada di situ lebih kurang 200 orang, dan mereka tinggal di tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi bila kami sampai di situ, memang kami sendiri pun dia punya perasaan tu lain, sebab ini hasrat kami nak pergi ke pusat penempatan yang tenggelam. Okay, di situ kan isu-isu fiqh dia lebih kurang macam di tempat-tempat yang atas daratan tu. Tetapi satu lagi isu fiqh yang bangkit di situ ialah bagaimana kita nak bertoharah ataupun melakukan penyucian diri, terutamanya istinja, mandi, basuh kencing, basuh berak tu di pusat penempatan yang dikelilingi dengan air banjir. Boleh tak kita ambil wudu, kita mandi wajib dengan air banjir dan sebagainya. Okay, jadi secara ringkas dari segi hukum fiqhnya memang boleh lah, kan. Itu sebab walaupun air itu keruh, tetapi keruhan itu dia memang tak boleh nak elak kan, sebab dia bercampur dengan air sungai, air laut, dengan keruh banjir apa semua tu. Jadi tidak ada masalah dari segi itu kan. So saya tak ulas dari segi hukum fiqh yang detail, yang cuma nak cerita bagi mangsa yang duduk di pusat penempatan itu, mereka dibenarkan ataupun diharuskan untuk bertoharah, mengambil wudu, mandi wajib dan sebagainya dengan air banjir. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, itu pengalaman kami buat penyelidikan tentang fiqh banjir. Dan sebenarnya bukan itu saja, itu kali pertama kami pergi. Kemudian kali kedua
apabila kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi menawarkan satu keran khas tentang banjir, kan, kami turun sekali lagi ke Temeluk, di mana kami buat satu lagi research yang kami interview dengan mangsa-mangsa banjir di sekitar Temeluk yang terkesan banjir itu lebih kurang 400 orang. Jadi kami tanya lagi apa isu-isu fiqh yang berbangkit. Jadi dapatan kajian kami pada peringkat pertama dengan peringkat kedua lebih kurang sama, iaitu isu percampuran ketika ditempatkan di pusat penempatan, kemudian isu toharah, isu aurat, dan yang lain-lain tadilah. Jadi lebih kurang sama datanya. Dan selepas itu berlaku banjir di Pulau Pinang. So kami turun lagi, tim kami turun lagi, pergi ke pusat-pusat penempatan mangsa banjir ni. Kami tanya lagi isu-isu mereka yang berbangkit. Jadi dapatannya lebih kurang sama. Dan untuk makluman, semua dapatan-dapatan kajian itu sama ada dari segi fiqhnya, dari segi akidahnya, telah kami terbitkan dalam jurnal di Infak Yusim. Yang boleh baca lah. Ini saya cerita secara ringkas. Dan saya cerita lebih kepada fiqh dan fiqh. Tuan Fazrul insyaAllah dia akan cover ataupun dia akan sentuh lebih kepada bab akidah lah, sejauh mana mangsa menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang banjir. Okay. Dan itu aspek pertama. Secara ringkas saja, just nak berkongsi pengalaman. Okay. Pengalaman kedua, saya sebagai pengurus, bukan pengurus, penolong lah kita kata, orang yang membantu menguruskan pusat penempatan mangsa banjir di tempat saya. Okay, saya ketika itu tahun 2000 berapa itu, yang 2021 ke 2022 yang banjir besar di Selangor itu kan. Saya adalah Timbalan Pengurusi Kesatuan Penduduk Kota Warisan. Okay. Jadi bila berlaku banjir besar di Selangor, sebenarnya di Sepang ni dia tidak kita kata tak teruk sangat, kan? Yang teruk tu kawasan Hulu Langat dan sebagainya lah. Di Sepang sendiri tempat saya ni, dia tak semua lah, tapi ada beberapa tempat sahaja yang kena. Dan Kota Warisan, Sekolah Kebangsaan Kota Warisan, disebabkan ramai mangsa sangat yang terlibat di Hulu Langat, Kuala Langat, di sebelah Labuan Dagang, apa semua tu kan, Canggang. Jadi pihak kerajaan telah mewartakan Sekolah Kebangsaan Kota Warisan juga dibuka untuk dijadikan pusat penempatan mangsa banjir. Okay, jadi kami sebagai Persatuan Penduduk, kami hanya membantu pihak CKM lah, sebab ditempatkan penolong pegawai JKM di pusat penempatan Sekolah Kebangsaan Kota Warisan itu sebagai person in charge. Jadi kami penduduk hanya membantu. Okey. Jadi selama ni bila saya buat kajian, kan saya katakan tadi kan, saya dapati bahawa di pusat-pusat penempatan banjir, mangsa-mangsa ni kebanyakannya boleh dikatakan dia tidak ada program khusus, dia pakai melepak saja, tak ada program agama, di surau-surau ikut sempat lah siapa jadi imam, dia lah jadi imam, solat jemaah apa semua tu kadang-kadang tidak diambil berat sangat. Jadi bila saya berada atas kapasiti saya, Timbalan Pengurusi Persatuan Penduduk, dan kami Persatuan Penduduk di istilahnya bekerjasama dengan erat dan rapat lah, membantu pegawai JKM tu, jadi saya istilah ada kuasa lah kita kata, kan, untuk membantu menguruskan tempat. Okay. Jadi apa yang saya hasratkan, saya sebagai seorang pengkaji, saya nampak dah, saya dah pergi tengok di pusat-pusat penempatan yang banyak, kan, jadi program-program kerohanian keagamaan ni memang tidak dititik beratkan. Jadi apabila saya berada di pusat penempatan itu, Sekolah Kebangsaan Kota Warisan, jadi saya istilahnya ada kuasa dan saya nak buat. Okey. So apa yang saya buat ialah saya pastikan bahawa solat jemaah di surau Sekolah Kebangsaan Kota Warisan itu dihidupkan, dan kebanyakan saya sendiri jadi imam,
Dan saya iklan kepada mangsa lebih kurang ada 500 orang. Ada berpuluh-puluh ataupun beratus keluarga lah gitu, tapi kapasiti ada 500 orang. Jadi saya iklan dekat semua mangsa-mangsa di sekolah itu, bahawa di surau sekolah ni setiap maghrib kita akan ada kelas mengaji, kelas Iqra, kelas fardu ain dan sebagainya. Okey. Jadi alhamdulillah, walaupun pada peringkat permulaan saya bimbang juga kan, ada orang kalau datang ni, anak-anak nak datang mengaji ke tak kan. Jadi apabila saya iklan hari pertama tu, alhamdulillah, pelajar-pelajar ataupun anak-anak tu lebih kurang hampir 30 orang datang mengaji, dan kita buat program khusus tahsin Quran, Fatihah, mengajar fardu ain dan sebagainya. Okey. Jadi hari kedua, hari ketiga pun begitu, masih ramai. Tapi lama kelamaan sebab dia bergantung kepada surutnya banjir tu kan. Jadi hari keempat kelima tu dia makin kurang lah. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita pastikan bahawa di pusat penempatan banjir itu ada program-program keagamaan yang diuruskan oleh ialah person in charge. Jadi apabila saya istilah ada kuasa, saya boleh buat. Dan alhamdulillah, bila saya buat kelas agama, kelas mengaji, setiap kali sembahyang jemaah apa semua tu kan, ada lagi orang-orang ataupun individu-individu yang mereka juga nak buka kelas secara sukarela. Kelas warna, kelas kita panggil bersama dengan remaja, macam-macam. Jadi alhamdulillah, apa yang saya nak kongsikan di sini ialah kita kata kita sebagai petugas, kita sebagai sukarelawan, okey, kita selama ini banyak kita terlibat dengan bantuan makanan, bantuan perubatan dan sebagainya. Tapi saya sebagai seorang penyelidik, sebagai istilah orang kata ustaz lah, okay, saya rasa amat-amat terpanggil di mana sepatutnya apabila berlaku bencana banjir dan kita buka pusat penempatan, sepatutnya pegawai agama juga boleh ditempatkan di pusat penempatan, sama seperti apabila berlaku bencana banjir ini, pegawai yang akan in charge adalah pegawai daerah. Okay? Jadi pegawai daerah ini kepala bencana yang menguruskan bencana di kawasan dia. Okay? Dan di pusat penempatan akan ditempatkan lebih kurang ada 4 orang. Okay? Pegawai JKM, sama ada pegawai biasa ataupun pegawai kaunseling ataupun pegawai psikologi, dan 2 orang lagi adalah daripada Persatuan Bulan Sabit Merah, yang medik lah kita kata. So 4 ni mana kata wajib berada di 24 jam lah kita kata istilahnya kan, ataupun kena sentiasa berada di pusat penempatan ni. Jadi kalaulah pegawai-pegawai kaunseling boleh ditempatkan di pusat penempatan tu, kan, ini hasil SOP ataupun peraturan mengikut kita kata peraturan bencana di satu tempat tu. Jadi kenapa tidak, apabila berlakunya bencana banjir seperti ini, kita juga boleh tempatkan pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama rutin buat kita kata buat jadual penggiliran dan sebagainya. Yang penting kita nak hidupkan apa? Hidupkan suasana solat jemaah di pusat penempatan. Kita anjurkan kelas mengaji Quran, Iqra, tahsin Quran, fardu ain dan sebagainya. Okey. Jadi kita jangan duk rasa ada orang ketak kan. Tak apa. Yang penting usaha dakwah kita. Kan? Jadi itu yang saya harapkan apabila berlakunya pembukaan pusat penempatan banjir, kita boleh buat benda tu lah. Jadi saya cakap ni, saya menyampaikan dan saya berkongsi pengalaman, dan tidak berarti pengalaman ini sahaja yang bagus, yang tepat, yang terbaik dan sebagainya. Tidak. Ini sekadar kita kata satu rantaian ataupun satu pengalaman kecil sahaja dengan pengalaman-pengalaman yang ni. Jadi saya rasa mungkin itu sahaja yang dapat saya kongsikan lebih kurang dalam mungkin hampir 30 minit ini. Jadi saya beri peluang kepada Tuan Fazrul untuk
berkongsi dengan tuan-tuan dan puan dengan info-info yang lain. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Prof Irwan dia ada program, dia dah masuk fik lain dah. Dia masuk fik ketenteraan dah. Sepatutnya hari ni dia kena terlibat dengan naik gunung. Kan sebelum ni dia masuk hutan, dia terlibat dengan komando punya latihan. Nak tengok aspek fik tu. Kan tidur dalam lumpur kan semua, tak pakai baju. Kan jadi macam mana syariat melihat isu ni sebab nak latih tentera komando kan. Kan makan apa yang ada je. Kan dan benda tu betul yang kita dengar orang kampung kita cerita sebenarnya betul. So Ustaz Prof Irwan dan adalah beberapa rakan kami yang sama kat tim kami Fik Banjir 2-3 orang yang terlibat juga. Kan sepatutnya hari inilah dia kena naik gunung tapi tentera ada aktiviti lain so dia cancel. Tapi saya kata bagilah sikit kan video sebab kita dah hampir 10 tahun kajian ni dan kita dapat banyak input baru yang boleh kita bagi kepada sukarelawan lah untuk lebih terbuka lah nanti bila sampai ke tempat pusat penempatan tu tak adalah kita ingat nak bagi nak makan, nak bagi ubat tu je. Kan banyak lagi kita punya tugas dan apa yang boleh kita bantu kan, hikmat yang boleh diberikan kepada mangsa dan juga petugas kan. Baik, kita pergi ke slide ke-11 terus. Dalam slide ke-11 saya menjemputlah tuan-tuan dan puan-puan peserta semua untuk download lah kita ada aplikasi Fik Banjir, FIBA. Boleh, minta maaf. Okey, terima kasih Faris. Okey, aplikasi boleh download di Google App Store. Kan, dalam tu memang lengkap dah. Ini memang kita bangunkan daripada research yang kita dah buat. Jurnal yang Prof Irwan masukkan tu, jurnal ni lah. Kan, tapi boleh download je, ada di online online punya version. Dalam talian punya versi, bolehlah tuan-tuan puan-puan nak baca lebih lanjutlah tentang isu isu pemindahan mangsa banjir, persepsi mangsa banjir, dengan aplikasi kaedah fiqh darurah, kefahaman mangsa banjir, akidah, semua ada Okey, boleh download lah. Boleh kita play tu yang masuk berita tu. Video dia. Berikutan bencana banjir yang melanda Universiti Sains Islam Malaysia USIM membangunkan satu aplikasi mudah alih dikenali sebagai Fik Banjir. Aplikasi Fik Banjir dimahukan sebagai panduan asas Fik ketika berdepan musibah. Ketua penyelidiknya, Profesor Madya Dr. Irwan Subri menjelaskan beberapa aspek utama ditekankan meliputi 5 bab iaitu kaedah bersuci, solat, aurat dan pergaulan, pengurusan jenazah serta pendidikan hak ketika berdepan situasi banjir. So, garis panduan ini dia bukan hanya untuk mangsa sahaja. Kan? Sebagai contoh, macam isu solat ketika banjir. Jadi orang tanya, boleh tak sembahyang jamak ketika banjir? Padahal tidak musafir. Dan ini hanya melibatkan kita kata pemindahan daripada rumah yang tenggelam ke pusat penempatan dalam kawasan yang sama ataupun yang tidak sampai ataupun tidak lebih kepada 2 marhalah kan. Okey, jadi dalam garis panduan ini kita katakan bahawa diharuskan ataupun dibolehkan untuk solat jamak, bukan qasar tetapi solat jamak khususnya pada peringkat permulaan bencana itu berlaku. Pada masa sama, beliau yang juga pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM berharap pihak berkuasa agama negeri-negeri dapat menjadi usaha sama dalam pembangunan aplikasi ini. Ia boleh dibuat turun secara percuma menerusi aplikasi App Store dan Play Store di telefon pintar. Baik, okay, next. Jadi apakah itu Fik Banjir? Kita kena faham Fik tu apa dulu. Jadi saya quote dululah daripada surah Taubah ayat 122 ni. Kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kan, yang maksudnya tidaklah kan tak sepatutnya kan semua orang beriman keluar berperang. Ini konteks perang Kita tak perang hari ni tapi nak cerita poin yang saya nak tegaskan adalah yang di baris ketiga tu. Kena ada orang-orang yang tak keluar kan bekerja kan yang membuat kerja-kerja yang spesifik khusus, antaranya berperanglah ketika zaman Rasulullah tu kan, dia mempelajari secara mendalam, dia tafaqahu. Ini maksud fiqh. Okay, belajar secara mendalam.
Kan, untuk ada ilmu, untuk tahu bagaimana nak beramal. Kan, dalam perkara agama. Dan apabila mereka dah belajar, mereka boleh mengajar kaumnya. Bila kawan-kawan kita yang keluar tadi berperang, yang pergi buat musafir, yang pergi berdagang, bila balik, kita boleh mengajarkan mereka. Jadi itulah maksud fiqh sebenarnya. Next. Jadi fiqh daripada sudut bahasa bermaksud pengetahuan. Dan juga dalam bahasa Melayu lah. Ini daripada Kamus Dewan. Pengetahuan tentang hukum dalam agama Islam. Tapi kalau bahasa Arabnya lain. Al-fiqhu bermakna fahmu wa ilmun. Dia bermaksud kefahaman dan juga pengetahuan. Dari sudut istilah, kita refer kepada Imam Abu Hanifah lah, antara ulama muktabar yang terawal, kan, lahir pada tahun 80 Hijrah, sekarang dah 1445 Hijrah. Bayangkan, okey, antara ulama terawal 80 Hijrah dia lahir, meninggal 150 Hijrah. Kan, kata dia fiqh adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Seseorang itu mengetahui hak. Hak tu apa? Hak tu makna kata apa dia boleh dapat. Dan juga kewajipan diri dia. Apa maksud kewajipan? Tanggungjawab. Apa yang dia kena buat. Itu fiqh. Dia kena tahu apa dia boleh dapat, apa dia boleh diterima dan apa yang dia kena bagi ke orang lain. Itu fiqh. Pengetahuan. Next. Tapi definisi Imam Abu Hanifah ini sebenarnya umum. Sebab dia merangkumi semua jenis fiqh yang ada di dunia. Fiqh akbar, fiqh awsat, fiqh asghar. Fiqh yang paling besar, fiqh yang sederhana dan fiqh yang paling kecil. Ada tak ustaz, fiqh besar kecil ustaz. Ni macam nak beli beras pula kan. Tak. Ni sebab inilah kata bila kita mendalami, itulah dia fiqh yang ada. Yang mungkin tuan-tuan yang tahu, alhamdulillah, yang tak tahu saya cerita. Kan, fiqh akbar adalah akidah. Sebab awaluddin ma'rifatullah. Kan, seawal-awal agama adalah kita mengenal Allah Taala. Sebab tu dia panggil akbar, paling besar. Kita solat untuk apa? Untuk serve, untuk berkhidmat, untuk memberi, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada akidah di situ. Kan? Kemudian fiqh asghar yang paling kecil, syariah. Itulah yang kita dituntut untuk bersuci, untuk berwuduk, untuk bersolat. Kalau yang mampu pergi mengerjakan haji, berzakat. Jadi sebab itulah dalam pandangan almarhum Dr. Wabah Zuhaili, salah seorang ulama yang tersohor daripada Syria, kan, dia menjelaskan bahawa definisi fiqh yang umum tadi berlaku pada awal-awal zaman tabi'in. Tapi selepas berlalunya evolusi pengetahuan ilmu, kan, macam sekarang lah kan, kita dah ada AI kan, nampak kemajuan kan pengetahuan. Jadi fiqh tu dah jadi fokus kepada syariah sahaja. Itu yang dalam perenggan yang ketiga tu, kan. Fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dia adalah ilmu yang khusus yang membincangkan tentang perkara amali dan praktikal. Tu tadi dia jadi apa? Solat, puasa, zakat, haji, kan, muamalat, kan, macam mana nak berjual beli, kan. Dia macam tu. Dia tak ada dah akidah dia panggil akidah. Dia tak panggil fiqh akbar dah. Selepas berlakunya evolusi tu. Kan. Ada orang background falsafah sini. Kalau kami dulu belajar falsafah dulu, sebenarnya semua ilmu berpunca daripada falsafah. Matematik daripada falsafah, astronomi falsafah. Betul. Kan, masa Aristotle, Socrates belajar anak murid dia dulu, semua tu falsafah. Sebab falsafah adalah apa? Hubbul hikmah. Love of wisdom. Filosofi, kan. Apa maksud philo? Philo maksud dia suka, cinta, feeling, kan, bahasa Greek. Kan. Sophie apa dia? Hikmah. Jadi sebenarnya semua ilmu asas daripada falsafah. Tapi itulah evolusi masa. Kan. Belajar nombor, ilmu hisab. Atuk nenek kita dulu. Sekarang tak ada ilmu hisab. Yang kata hisab dadah pula. Kan. Dia panggil matematik. Kan. Advance sikit, apa nama, calculus. Kan. Dia advance lagi, macam-macam lah. Di sekolah apa matematik tambahan, kan. Additional mathematics, kan. Kan. Dia lebih advance, kan. Tapi asasnya dulu, kalau zaman awal-awal, atuk nenek moyang kita dulu, semuanya satu. Fiqh. Lepas tu barulah dipecah-pecahkan. Taksonomi ilmu. Ni panggil taksonomi ilmu. Sekadar perkongsian lah. Datang lengging ni adalah benda boleh buat balik nanti. Cerita kat anak cucu. Okay. Next. Okay. Jadi fiqh dalam kehidupan. Kenapa kita perlukan fiqh? Kan? Sebab fiqh adalah daripada bangun tidur sampai kita tidur. Kan? Daripada kita bangun tidur,
Kan ada adab Rasulullah ajar macam mana bangun tidur. Masa sebelum tidur pun Rasulullah ajar kan. Bagi yang Muslim lah. Yang non-Muslim, ni sekadar untuk pengetahuan ya. Kita bagi maklumat lah. Kan? Sebab nanti kalau you all pergi untuk bagi khidmat nanti, so you faham, kenapa pakcik ni buat macam ni kan. You nampak lah, you faham kan. Kenapa dia tak nak duduk dekat dengan orang lain. You faham kan. Sebab dia takut lah. Kan? Dia ada dia punya agama punya tuntutan. Okay? Jadi fiqh termasuk ibadah, muamalah. Muamalah maksudnya apa? Berjual beli, bagaimana bercakap dengan orang, bercampur dengan orang, dia ada. Okay? Munakahat, isu-isu pernikahan, suami isteri dan juga anak-anak. Jenayah, ada juga jenayah. Kan? Isu-isu tentang curi, jumpa harta benda orang. Okay, ini fiqh. Kan? Jadi fiqh, dia tidaklah seperti pemikiran yang hanya berasaskan akal. Jadi fiqh dia juga adalah panduan yang tergabung daripada integrasi ilmu nakli dan akli. Ilmu wahyu dan juga ilmu akal. Akal untuk faham wahyu. Wahyu sebagai raw material, sebagai sumber utama yang diwahyukan, yang dinuzul, ditanzilkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita perlukan akal untuk faham dia. Kalau tak faham dia, macam mana kita nak keluarkan hukum? Contoh macam kita bayar zakat sekarang kan. Kalau nak ikut zaman Rasulullah, hadis sahih mengatakan kena bayar dengan makanan asasi. Tapi hari ni kita bayar guna apa? Online. Sekarang online dah, tak ada duit dah. Kan? Kalau kena raya terkejut, bila? Tahun lepas 2 tahun lepas. Ada datang, "Ustaz, saya tak sempat bayar zakat." Online kan ada. Sekarang boleh bayar pakcik. Ya ke? Bayar. Kan? Macam mana ni tak sempat ni? Dia risau, nak kena pergi cari ayam, nak masak rendang, kan? Cari lemang. Kata, tak sempat nak bayar zakat ni. Kan? Tak sempat nak pergi rumah, Amir. Kata, pakcik online ada. Kata. Kan? Tak macam dulu. Kan? Jadi nampak, ini evolusi. Sebab bila dipahami hadis tersebut, kan, disebut secara sarih oleh Rasulullah SAW, kayakan. Nak kayakan zaman sekarang, pakai beras ke? Pakai gandum ke? Kan? So mana kata pakai duit pun boleh. Dan antara kaedah yang telah diberikan ya, rukhsah dan diluluskan oleh Jabatan Mufti kita adalah guna online. Easy pay zakat. Bayarlah, alhamdulillah. Kan? Samalah fiqh ni. Kan? Fiqh banjir kan, ada rukhsah-rukhsah yang boleh diberikan kepada mangsa dan juga petugas. Kadang-kadang dia terlalu mengutamakan sunat, kan? Air tak cukup. Tapi sebab dia dah biasa, bila basuh wuduk tu 3 kali. Air tak cukup bang. Sampai kat tangan habis. Ustaz, macam mana saya nak semayang Ustaz? Tak sempat nak basuh dahi. Dia kata, yang kau basuh 3 kali kenapa? 3 kali tu sunat. Kan? Air tak ada ni kat pusat pendapatan. Jenuh kau. Pergilah ambil air banjir tu lah. Sambung, wuduk. Kan? Busuk Ustaz, sah ke? Belajar fiqh banjir. Baru dia faham. Okay? Dan pelaksanaan fiqh adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan hanya budaya, bukan hanya rutin. Kadang-kadang kita dah biasa buat benda ni, bangun tidur sampai kita tidur balik. Kita rasa solat tu adalah budaya je. Kan? Tutup aurat tu budaya je. Jangan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia kena ada kesedaran. Kita buat ni adalah aku taat padamu ya Allah. Kan? Aku tak tolak kan perintahmu. Kan? Aku patuh. Sebab tu din agama maksud dia apa? Tazallul al-khudu' wal inqiyad. Kita rasa hamba. Kita ni lemah kan. Kita ni patuhlah. Allah Taala dah suruh tu buat je lah, jangan banyak cara. Kan? Macam tu. Kan? Macam mak ayah kita lah kan. Pergi beli kan barang kan. Jangan melawan mak ayah kan. Kenapa nak beli tepung? Nak beli beras boleh tak? Kan? Aku nak masak cucu ni, beli beras buat apa? Kan? Melawan pula kan. Berdebat dengan mak ayah pula setengah jam. Tu jangan. Tapi dengan Allah Taala, lebih-lebih lagi lah kita kena tunduk patuh. Dia kata waktu solat, pergilah solat. Wuduk cara macam ni, cara macam tu lah. Kita patuh. Okay, next. Kena laju ni. Jadi apakah maksud fiqh banjir? Tadi umum fiqh. Kita masuk fiqh banjir pula. Tiba-tiba ada fiqh banjir. Prof Irwan, fiqh ketenteraan. Dah masuk fiqh tentera dah pula. Kan? Apa cerita ni? Sebab kita nampak, berdasarkan pada pemerhatian kami, daripada 2014 sampai 2023 ni, ada isu-isu fiqh. Antaranya tentang bersuci, solat, aurat, pergaulan, makanan halal. Ada ke isu Ustaz makanan halal? Ya. Depan mata kami, masa di sebuah sekolah di Temerloh tu memang ada. Ada orang datang masuk, dia ambil beras, relax, dia belah. Dia ambil susu, relax, dia belah. Syok Milo lagi lah, dia ambil berkampik-kampik, dia belah.
kita pun tengah tengok, siapa tu? Sebab tak ada orang jaga. Kan? Air mineral dia ambil kan. Selamba dia belah kan. Tak kalau dia mangsa kita okey lah kan. Tapi kita mengesyakilah sesuatu yang pelik ketika itu. Sebab sangat mudah. Kan? Datang motor, datang kereta ambil kan. Lepas tu tempat makanan tu tak ada orang jaga. Kan? Tapi bila kita sembang dengan petugas, sembang dengan apa mangsa, dia kata tak apa ustaz, kita tak risau, makanan cukup. Yalah, satu hal cukup lah. Cuma isu dia tempat-tempat lain yang mungkin memerlukan. Sebab bila kita pergi satu daerah yang satu tempat yang kawasan yang lain, memang dimaklumkan oleh Tok Empat dia punya penghulu dia, memang tak cukup. Ada satu tempat tu. Itu yang kita kata, itulah. Sebab ada satu tempat tu dia terlebih yang tak ada kawalan. Kalau boleh dia pun dipindahkan ke tempat yang tak cukup. Itu sebenarnya. Kan? Dan tak perlulah orang yang kita tak tahu asal usul dia tiba datang ambil, keluar, senang hati, senyum je kan. Kan. Milo yang tak tahan tu, selamba dia bawa 2-3 beg, belah gitu. Masya Allah kan. Jadi isu makanan halal dan perkara-perkara lain lah yang berkaitan. Baik, mengapa fit banjir? Jadi supaya ada satu panduan untuk kita dapat membantu mangsa dan juga petugas lah. Kan? Especially yang dah lalui kursus pada pagi ni, at least Dantum dah ada apps ni, bolehlah nak refer masa datang. InsyaAllah kalau ada panggilan ada jemputan nanti kan, untuk jadi squad kita bantu ni kan, Antum dah ada isi lah, dah ada pengetahuan dan juga berdasarkan daripada huraian dan juga perkongsian daripada Prof Irwan tadi, nampaklah kan. Mungkin di sini ada yang dah 2-3 kali pun kan, cuma moga pagi ni lebih refresh lah kan, lebih kita rejuvenated kan, kita ditambah ilmu kita lah dengan pengetahuan yang baru. Bila kita pergi ke tempat tu, kita tahu macam mana kita nak bantu especially daripada aspek yang terakhir yang Prof Iwan kongsi tadi, kita buat program kan. Sebab betul kalau kita pergi pusat-pusat memang tidur je lah budak-budak tu kan. Kadang dia main berlari kan, kadang membahayakan diri dia pula. Dia panjat sekolah tu punya bumbung, dia main atas ceiling. Ya Allah, kata budak-budak. So kami kena panggil buat program masa tu kan. Kita bagi dia melukis, mewarna. Kena bawa lah alat-alat masa tu kan. Kita ajak dia menyanyi nasyid kan. Kita ajar dia solat, kita ajar dia Iqra. Itulah. Kan, jadi mereka kata banyaklah kita punya fungsi sebagai sukarelawan, tak terhad kepada hanya angkat beras, hanya angkat pampers, hanya angkat mineral, lepas tu naik lori balik. Tak. Banyak lagi kita boleh buat, insya-Allah. Baik. Next. Ini pandangan daripada dia lah, kita punya mantan mufti dan mantan menteri kita kan. Sebab memang ini adalah apa yang berlaku setiap tahun di Malaysia kan, musim tengkujuh kan. Dan memang especially di kawasan di Temerloh tu yang kami lihat, memang bila kami tanya sendiri saya sendirilah tanya pada makcik-makcik, pakcik-pakcik tu, memang tak pindah dia kata. Ni tanah pusaka dia kata, memang tak pindah. Tu saya kata, tapi tiap tahun naik pakcik-pakcik kan. Tak apa, kita sedia je. Allah. Kita pula dia sedih kata kan. Ya betul pakcik kan. Ni duduk dengan siapa? Seorang. Ya Allah kata. Tapi tak apa dia kata. Kami sekampung dah ready dia kata. Allahu Akbar. Tenggelam, tinggal nampak Astro punya piring tau. Kan? Ada antara buat kami hampir nak langgar bumbung rumah. Tapi tak sangkut. Bayangkan dia punya tenggelam tu memang dahsyat. Kan? Jadi kadang-kadang saya pun tak tahulah kan. Kadang dah kena masuk intervensi peringkat kerajaan negeri juga rasa. Penempatan semula kan. Sebab memang kan tadi kan saya tunjuk di awal slide tadi climate change kan. Memang paras air dah naik sekarang ni. Ini bukan satu rahsia Tak tahulah kalau tuan-tuan baca laporan-laporan daripada UN daripada SDG kan, report memang naik sekarang ni. Jadi tak tahulah, penempatan semula perlu dibuat kalau pandangan saya lah ahli akademik kan. Wallahu a'lam bisawab kan. Jadi kita mohonlah Allah Taala bantulah kan. Moga-moga tak ada berlaku kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda yang sangat dahsyat lah kan. Itu bagi saya membazir lah kan. Dan juga merugikan. Baik. Itu gambar di sebelah tu boleh lihat kan. Itu yang sekolah yang Prof Iwan cakap tu. Ni memang kami ambil masa tengah naik boat tu. Dia tenggelam bahagian bawah tu. So kami duduk tingkat 2, 3 dan 4. Kan tingkat 2 tu dapur, tingkat 3 tu semayang, tingkat 4 tidur. kan. Dan memang ada kematian sebenarnya di sekolah tu. Bayi kan. Memang masa pergi pindah tu agak Allah alam lah, yalah qada kan, kun fayakun kan, Allah Taala kan. Jadi alhamdulillah sebab komunikasi tak terputus, jadi dia boleh berhubung dengan pihak berwajib untuk menguruskan jenazah bayi dia lah. Jadi nampak benda tu kita kena ready lah untuk bagaimana nak berhadapan lah kan. Tapi alhamdulillah sebab komunikasi tak terputus, jadi tak ada isu lah nak kena uruskan sendiri jenazah ke apa, tak ada lah kan. Jadi adalah cuma kena guna boat dengan helikopter masa tu. Memang dahsyat lah.
Kan, bila dah surut tu, nampak yang gambar di bawah tu. Baru nampak jelas lah kan macam mana kan keadaan sekolah tersebut. Masya-Allah. Okay, next. Jadi sebab kenapa fik banjir? Sebab kata ulama kita, saya quote daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lam Muwaqqi'in, sebab syariah kita adalah berasaskan hukum, berasaskan maslahah. Apa maksud maslahah? Kepentingan kita. Kan? Allah Ta'ala suruh kita solat, suruh kita berwuduk, suruh kita jaga kebersihan. Semua tu untuk kebaikan kita sebenarnya, bukan nak menyusahkan. Kan? Jadi kita ikutlah kan? Sebab ada kebaikannya di situ. Kan? Sebab ada keadilan. Tu. Tadi kan makanan kan, tak nak bagi orang curi tu. Keadilan. Kan? Sebab sedekah dan juga sumbangan yang dibuat tu untuk mangsa dan juga petugas. Yang kita duduk banglo 5 tingkat kan. Ada bibik kan. Yang nak pergi curi Milo tu apa? Kan? Belilah kat pasar raya kan. Kan? Nak pergi ambil kampik beras. Kenapa kan? Buat stok pula 30 kampik kan kat dalam store kan. Jangan. Sebab ada rahmah. Kasih sayang antara yang susah dibantu, yang senang membantu. Rahmah, kasih sayang. Supaya adanya apa? Kita saling menghormatilah. Ni yang senang buat tak tahu, yang susah dipijak-pijak lagi. Itu yang akan jadi. Jadi benda yang kita tak maulah kan, revolusi, jadi pemberontakan kan, orang tak puas hati kan. Dan juga ada hikmah dalam syariah kita. Kadang-kadang kita tak sampai pun ilmu dia. Kenapa Allah Ta'ala suruh semayang 4 rakaat isyak kan? Kadang terfikir kan. Tapi sebenarnya kalau ikut setengah ulama ada maksud dia. Tapi bukan platform ni lah saya nak share. Tapi nak cerita semua benda dalam syariah ada hikmah, ada kebijaksanaan dia. Kan? So kita minta Allah Ta'ala bagi kita cerahlah mata hati kita supaya kita dapat menghayati hikmah tersebut dan kita stay untuk mengamalkan semua syariah dengan baik. Next. Okey, ini sedikitlah saya kongsi kan. Fik banjir kami tu, bagaimana kami boleh dapat maklumat tu. Dan faktor kemunculan isu fik tu kan. So ada 2 aspek lah kita lihat, luar kawalan dan dalam kawalan sebenarnya. Dalam kawalan maksudnya petugas dan mangsa dan pengurus pusat penempatan tu dia boleh decide sebenarnya. Kan macam tadi isu yang diutarakan oleh Prof Irwan tadi kan, sebab kebetulan dia yang mengurus dan kamilah yang tolong dia tu, yang buat program-program tu. Dia call, "Oi, tolong ajar sikit kan, buat nasyid kan, buat pertandingan mewarna kan, buat pertandingan bercerita kan, buat program-program untuk kanak-kanak kan, untuk wanita, untuk orang tua, untuk dewasa, untuk remaja." Kan kamilah yang turun malam-malam kan. Lepas habis buat program, ngetel dengan dia kat kedai mamak. Tu je lah. Kan? So ada pengisian tau. Sebab kalau tidak dia akan rasa susah hati. Dia akan terfikir apa jadilah lembu kambing aku. Kan? Apa jadilah TV aku kan? Apa jadilah handset aku tenggelam kan? Baju sekolah aku, buku sekolah aku. Dia susah hati. Kan? So bila kita buat aktiviti macam tu kan, kita bincang dengan dia, so dia cerita apa masalah dia kan, untuk take note. Setakat kita boleh bantu, kita bantu. Minta pada JKM kan. Saluran-saluran yang ada untuk bantu kan. Tak adalah dia murung sorang-sorang dia kan. So bila buat aktiviti tu dia berkenalan kan. Dia tahu kan siapa yang boleh bantu dia kan. Siapa yang boleh dengar dia punya luahan dan juga perasaan dalam hati dia tu. Tapi ada isu luar kawalan. Luar kawalan ni memang yalah, contohnya faktor cuaca kan. Contohnya faktor bekalan air kan, bekalan makanan kan. Tapi yang dalam kawalan ni yang kita nak sentuh. Mereka kata kita boleh decide, kita boleh gerakkan, kita boleh mengubahnya. Kita kena ubah. Jadi sukarelawan, saya sendiri dan juga semualah sukarelawan peserta pada pagi ini, kan, kita kena pastikan kita kurangkan ataupun kita tiadakan kelemahan pihak pengurusan, kita kurangkan ataupun kita tiadakan kelemahan mangsa pusat pemindahan tu. Dari sudut ilmu dia, dari sudut amalinya, kita ajar dia. Kan? Kenapa tak solat? Saya tak pandai solat. Jangan kita biar dia, tak apa. Ikut abang, ikut kakak. Ikut je, tak apa. Sebagai apa? Langkah mula kan. Saya tak pandai berwuduk. Tak apa, ikut je. Cuci je. Kan? Saya tak pandai bahasa Arab. Tak apa, tak payah bahasa Arab. Ikut je. Kita buat macam tu. Kan? At least dia dah mula tu okey dah. Okey. Dia dah mula tu dah okey dah. Okay, next. Baik, kita masuk 5 isu utama. Tapi sebelum masuk ni, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan kita buat sikit quiz dulu. Sebagai apa? Kita tengok takat manalah kita punya kefahaman asas kita, dan bukan nak berlumba-lumba, bukan nak compete, just untuk murajaah ataupun kita buat rujuk semula lah kan. Okey, 10 minit 10 minit masa diberikan untuk jawab 10 soalan, dan ada soalan yang ada lebih pada satu jawapan. Okey, boleh buat sikit, nanti kita akan bincanglah
Okay. Lepas tu baru kita masuk slide yang ke-21 ni. Dah buka kan? Dia tak dengar. Testing. Tak kuat Test. Cobaan. Boleh? Ini kot yang ni lah. Okey boleh Kita mula daripada sekarang dalam 10 minit. Mana kata kita akan stop 10.45. Okey. Nanti kita bincang Boleh? Test. Okey, thank you. Alhamdulillah. Tu anda punya. Ni, tu cari mana tadi. Okey, syukran. Ingat nak buat quizzes, tapi itulah ada masalah online kat sini tapi tak apalah. Dia kalau quizzes seronok sikit. Boleh tengok markah kan. Tapi simpan kat kita je lah. Okey, yang B tu salah kenapa? Yang B tu salah sebab saya bubuh perkataan mutlak. Manusia tidak ada kuasa mutlak dan juga makhluk tak ada kuasa mutlak. Dalam akidah Islam, kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berusaha, tapi yang nak mengijabahkan ataupun memustajabkan tu Allah Taala. Jadi kuasa mutlak pada Tuhan. Kita kena ikhtiar jangan faham. Habis tu ustaz tidur je lah kita. Tak, kita kena ikhtiar. Tapi ending dia tu, result dia tu Allah yang tentukan. Kan? Macam banjir lah. Kita boleh korek buang sampah daripada longkang kan. Kita buka pagar air apa semua kan. Kita A dengan C kan. Ikhtiar dan usaha mencegah bahaya. Saya tak tahu Wani print macam mana ni. Saya print kat office. Mungkin lain sikit lah lari. Saya check sekejap. Sorry, saya print kat office minta maaf. Betul. Saya print kat office. Ni Wani print. Ada. So betul, jawapan dia A dengan B. Betul. A dengan D. Betul, sorry. Sebab dia dia akan randomize kan. Dia akan putar kan. Sorry. Sebab ni Syafa Wani print kat sini. Saya print kat OSIM 2 hari lepas. So dia punya jawapan dia tak random lagi. Saya minta maaf tuan-tuan. Jangan marah saya. Okey. Tapi itulah kalau boleh buat quizzes akan lagi sedap kan. Okey. Jawapan dia A dengan D, betul. Okey, kalau nombor 2, pilih satu atau lebih jawapan yang tepat bagi pernyataan berikut. Bersuci ialah membersihkan diri. Ada 3 jawapan. Satu je bukan jawapan dia. Apa? Betul. B, C dengan D. A tu bukan. Sebab tu kami masa sekolah masyhur dulu, tuan guru kami, ahli fatwa Pulau Pinang, dia mesti wajibkan. Walau berpeluh macam mana pun pergi sembahyang Zuhur tu. Kadang kita bagi alasan kat ustaz kita kan. Ustaz nak mandi dulu kan. Lepas sekolah, berpeluh kan. Budak lelaki, kami pula sekolah Al-Masyhur lelaki. Memang buah-buah kan. Main kan, berpeluh busuk kan. Peluh bukan najis. Tu je dia cakap. Pergi sembahyang jemaah, lepas tu pergi makan, lepas tu pergi prep. Dia ajar kami kan. So dah terbasuh 6-7 tahun di sekolah tu. So peluh bukan najis jadi tapi kalau ada kuman kena basuh lah. Jangan kata ustaz ni saintifik mengatakan ada kuman basuh. Tak, kita tak tolak sains. Ni cerita syariat. Nak solat boleh, tak ada masalah kan. Tapi bau busuk tu pakailah minyak atar. Kena bawa minyak atar lah, spray-spray sikit lah. Sebab kita tak nak mengganggu jemaah yang lain Ataupun jangan overaktif sangatlah kat sekolah cerita dia kan. Overaktif sangat kan. Berlari panjat meja memanglah berpeluh. Tapi kalau konteks soalan ni, jawapan dia B, C dan D Nombor 3, ada yang keliru ke? Air banjir adalah kategorinya air mutlak. Air mutlak. Air yang tahir wa mutahhir, yang suci dan boleh menyucikan. Kecuali dia bercampur najis. Saya letak kecuali. Dia tak campur dengan najis, masa dia cucilah. Sebab kita kena ingat asal usul air banjir adalah daripada hujan. Daripada sungai yang naik kan, melimpah. Daripada laut yang melimpah kan. So dia adalah sebenarnya air mutlak. Asalnya
Kecuali bila ada bangkai. Saya akan tunjuk nanti kecuali ada pengecualian dia. Masa tu baru dikira bukan mutlak, dia adalah air mutanajis. Tapi soalan saya ni soalan yang umum, general. Okey. Nombor 4. Tayamum ialah perbuatan menyapu muka dan kedua belah tangan. Nampak? Inilah rosah. Kan? Kan kalau kita baca hadis, kalau baca sirah, ada kisah sahabat kan. Dia paksa sahabat yang tercedera dalam peperangan tu untuk berwuduk, untuk mandi wajib. Dan akhirnya dia meninggal dunia masa musim sejuk. Kan? Apa Rasulullah ajar dia? Kan ada tayamum. Kawan tu kan sakit teruk, musim sejuk, mana boleh kena air, mati dia. Kan? Nampak? Dalam Islam ada rosah. Itu yang saya katakan dalam syariat kita ada jalan keluar. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan Allah Ta'ala yang bagi jalan keluar pada kita. Jangan risau. Okay? Jadi, apakah fakta-fakta benar berkaitan tayamum? Apa jawapan dia? A, B dan C. D tak boleh. Sebab tayamum hanya dibolehkan untuk satu solat fardu sahaja. Sunat tak apa. Tapi fardu kena sekali sahaja. Dia ada dia punya dia punya had, limit dia. Sebab apa? Sebab tanah boleh dapat di mana-mana. Tapi kalau ada banjir susahlah. Kan? Itu pun kena kontak orang luar lah, kan, untuk bantulah. Kan, kena minta dia bawa sikitlah tanah untuk bantu kan. Tapi selalunya pusat penempatan yang tak terkesan dengan banjir boleh je pergi luar. Macam Prof Iwan cakap tadi lah. Kami pergi ke 4 ke 5 pusat penempatan, hanya satu je yang jadi pulau. Yang lain-lain semua okey, kat masjid, kat sekolah yang memang selamat Jadi itu tak masalah lah. Dia nak pergi tayamum, dia turun bawah kejap, dia ambil tanah sikit dan dia ambil lah kan. Tapi yang macam jadi pulau tu memang kena bantuan lah. Kena minta tolong lah daripada JKM daripada pegawai agama untuk bantulah Nombor 5. Ini tentang barang yang ditemui. Ini basic je ni. Nampak kadang akal kita pun selari dengan syariat. Jadi jawapan dia B dan C, betul B dan C. Okey. Jangan pandai-pandai sedekah harta orang. Harta sendiri tak apa. Jangan. Kan? Ni lembu siapa ni? Aku sedekahkan kau. Bukan lembu dia. Suka hati dia sedekah kat orang. Tak boleh Ni tiang lampu siapa ni? Aku sedekahkan kau. Tak boleh. Okey. Ataupun yang D kan. Jadikan hak milik peribadi. Tak boleh kan. Dia boleh pegang dulu. Dia boleh pegang, jaga, iklankan dulu. Tu je. Kan? Kalau ada orang ambil, ada orang minta dia bagi bukti, bagi kat dia kan. Kalau tidak, dia kena bagi kepada ni lah, polis ke siapa kan. Terutama yang berharga lah. Yang berharga kan. Jangan pandai-pandai buat harta sendiri haram. Okay, nombor 6. Ni memang banyak berlaku pelupusan Al-Quran dan juga ayat-ayat kertas-kertas buku-buku yang ada ayat Al-Quran. Kan? Jawapan dia lebih tu. A, B dan D A, B, D. A, B, D kecuali C. Jangan koyak. Kan? Koyak lepas tu nak buang mana? Kan? Masih ada lagi kan, nampak huruf-huruf tu. Jadi tak sempurna. Kita kena tanam, kita kena bakar, ataupun paling mudah bagi dia Jabatan Agama, dia uruskan. Senang. Kita simpan setempat, minta tolong dia. Okey, nombor 7. Ini yang selalu jadi isu lah. Memang soalan ni kalau kita pergi mana-mana, inilah isu dia. Ustaz, kotor ni. Kan? Saya kena tukar lah baju, tapi kain tak ada. Macam mana? So kita kena ajar dia. So jawapan dia adalah sah. Okey, sah. Sebab lumpur bukan najis lumpur bukan tahi, kan, bukan air kencing, bukan darah, kan, dia bukan yang kotoran yang boleh mengakibatkan kena disucikan kan. Dia panggil najis adat. Kan, peluh, lumpur, dia najis adat, tanah kan. Dia bukan najis syar'i, bukan najis dari sudut syarak. Yang perlu dicuci untuk dapatkan kesahan wuduk tu kan, ataupun suci dia tu. Nombor 8. Ni tentang menjamakkan solat. So ada satu je yang bukan jawapan dia. Nonton wayang. Kan, sebab nak berhibur kan. Okey. Kan, dia mestilah suatu yang syar'i. Nak jamak ni dia kena niat, dia kena benda yang syar'i kan, nak bantu orang kan. Sebab musafir pun musafir yang syar'i. Kalau musafir nak pergi bunuh orang kat Perlis, janganlah nak buat musafir, nak jamak-jamak, memang tak sah. Kan? Ataupun nak buat rompakan, tak boleh. Awal-awal lagi memang tak boleh, tak sah kau punya jamak tu. Sebab kau musafir tu haram hukum dia. Okey, nombor 9.
Aurat ialah anggota badan, dia hukum menutup aurat, ni common sense lah. Adalah A, wajib kepada mahram kepada mahram. Saya akan tunjuk nanti yang mana mahram, yang mana bukan mahram untuk panduan kita semua. Nombor 10 terakhir. A, C dan D. Ya, betul. Sebab itulah kita kena terimalah ujian. Ni yang saya kata tadi tu. Kuasa mutlak Allah Ta'ala yang tentukan. Kita boleh merancang, kita boleh berusaha, kita boleh simpan duit kita, harta kita apa semua. Tapi kalau kun fayakun, jadi gempa bumi, jadi banjir, serah pada Allah Ta'ala lah. Kan? Itu dah luar pada kuasa kita. Baik, terima kasih. Jom kita sambung dengan slide. Alright. Ni refresh je. Tak ada nak nak tunjuk pandai. Saya pun belajar lagi ni. Okay, alright. 5 isu utama yang ada dalam apps. Yang pertama, kita akan mulakan isu yang asas lah, itulah bersuci ketika banjir. Jadi saya letakkan dulu maklumat umum yang poin yang pertama dan kedua tu kan, seseorang individu wajib bersuci sebelum menunaikan ibadat. Kan, kalau dia dalam hadas kecil, hadas besar, kena pergi suci dulu. Kan? Jadi untuk bersuci hanya air mutlak je boleh guna. Air mutlak ni ada 7 jenis kan, kita belajar dalam kafar dulu. Jadi kami bagi situasi iaitu air banjir yang menenggelami jadi pulau. Ataupun air banjir yang melimpah dari sungai atau longkang kan. Jadi kita balik kepada hukum fi asas. Kan? Sebab dia dah jadi air yang luas kan. Jadi pulau, luaslah air tu kan. So sebenarnya dia dah lebih daripada 2 kolah. Kan? Sebab ni memang kita belajar dalam fiqh kita kan, fiqh mazhab Syafi'i. Kalau 2 kolah ataupun dalam kiraan Al-Wahbah Zuhaili almarhum, dia kata 270 liter, dia dah kira 2 kolah. Maknanya kata dia dah kira suci. Okay? Walaupun ada perubahan warna, bau dan rasa. Kan kita nampak air banjir kan warna coklat kan. Sebab dah bercampur dengan tanah. Kan? Tak dapat elak. Kan? Tapi dia sebenarnya air yang suci. Macam air sungai lah. Tapi kalau kita rasa tak selesa untuk berkumur, boleh elakkan. Dia benda sunat kan, amalan yang sunat, berkumur kan, boleh elakkan. Yang wajib janganlah. Apa yang wajib? Basuh muka, kan, basuh tangan sampai ke siku, lebih daripada siku lah. Kita ikut Imam Syafi'i ajar kita, lebih daripada siku. Kan, lepas tu basuh dahi dan juga basuh kaki sehingga lebih daripada buku lali kita. Kan. So kalau yang sunat-sunat, istinsyak kan, sedut air nak cuci rongga hidung kan, apa lagi, telinga kan. Kalau boleh nak tinggalkan tak apa. Sebab kita rasa macam was-was kan, takut air tu boleh efek kan, kita ada luka sikit kat telinga kita kan, kan nanti kan kuman dan juga merebak pula luka tu lagi bakteria kan, tak baik pula luka tu. Tak apa, boleh tinggalkan. Yang penting kita buat yang wajib. Okay? Kemudian sekiranya terdapat najis atau bangkai dalam air banjir kan, so tak payahlah kita guna yang berdekatan dengannya. Okay, tengok slide next. Ada kot saya bagi contoh. Tu. Contoh, ada khinzir kan. Contoh. Jadi kawasan tu, nampak yang di bulat tu. Kawasan yang selain daripada dalam bulatan tu, boleh kita bersuci dengannya lagi. Okay, sekitar bangkai tu, janganlah pergi ambil pula, saja pula. Kan? Ustaz, saya nak ambil kat sini boleh Ustaz? Kau ni yang cakap air yang suci kan. Kan seluas-luas alam kan air tu kan. Pergilah ambil tempat yang suci. Next. Ni satu lagi, kalau dia mengalir. Kan. So kawasan yang dekat dengan bangkai tu, ini arnab lah. Kan? So yang kawasan yang dekat tu, tak payah ambil lah. Kita ambil kawasan yang sebelum dia. Yang masih suci. Jelas Ini basic common sense saya rasa. Kan? Sebab tu saya kata, fiqh syariat kita adalah gabungan akal dan juga nakal. Wahyu dan juga kita punya pemikiran rasional. Okay, next. Ini kalau khinzir lah. Najis yang besar, mughalazah kan. Sama juga kan. Jadi, yang tak suci adalah tempat dia meninggal yang dia stop situ. Tapi sebelumnya boleh kita ambil. Kan sebab luas kan. So kita kalau macam kami di sekolah di Kertau tu kan. Kan. Luas jadi pulau kan. Nak pergi ambil kat belah depan, boleh belakang, boleh kiri, boleh kanan, boleh kan. Yang nak pergi tengok tempat tak suci tu kenapa? Ustaz tak boleh sembahyang hari ni seminggu. Kenapa ada bangkai situ? Ya Allah kata pak cik kan. Belakang ada. Merata ada kan. Kan? Ataupun tolak je lah dengan kayu kan, bangkai tu pergilah kan. Tiba-tiba ada lembu kan, bangkai kan, meninggal banjir. Okay, next. Okay, ni kalau dia masuk ke kolam yang jadi kolah, dia jadi tempat yang tak mengalir kan, yang bawah tu kan, dia bertakung tapi dia dua kolah, dia lebih daripada 2 kolah, 270 liter.
So dia kira masih suci. Okey, sebab tak. Tapi kalau nampak dah berubah warna, darah merah, tu tak suci dah lah. Kita kena faham juga, itu kena common sense jugalah. Okey. Nampak dia kalau sebelum masih suci, selepas dia kira suci kalau tempat tu luas. Okey, tempat tu masih luas. Dia selalu isu ni masa kami buat lawatan semula. Kan kadang ada air bertakung-takung tu. Dia tanya kan, ni pakcik nak ambil air kat sini boleh tak ustaz? Ni tak ada apa, tak ada najis, asal dia daripada air banjir kan, yang semalam kan. Boleh apa? Kan kalau dia bersih kan, boleh je ambil, tak masalah. Sebab kadang air masuk lambat. Kan apa nama Jabatan Air dan Saliran akan stop kan bekalan air kan. Jadi air masuk lambat, nak semayang cepat, nak mudahkan solat, boleh je ambil tempat takungan yang pasti bersih. Pasti bersih. Tapi kalau nampak ada bangkai kucing situ, jangan lagi ambil. Kan itu saja cari tak sah solat. Okey, next. Baik. Ini daripada sudut apa nama situasi di mana yang saya sebut tadi lah, bekas atau lopak yang kurang daripada 270 liter ataupun dua kolah dalam istilah fiqh dia panggil qullatan ataupun dua kolah bahasa Melayu kita kan. So kalau air banjir kategori ini dianggap mutlak sebab asal dia daripada air banjir. Lepas tu kita ingat asal air banjir air hujan kan, air sungai yang melimpah kan, kecuali memang dia dah bercampur dengan najis. Kita nampak itu kita elakkanlah. Okey. Ataupun dalam pesan baginda Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tidak meragukan kau. Kan? Jangan duk fikir sangat situ. Tengok sekeliling lagi, banyak lagi. Kan? Kadang kita duk gusar, duk risau satu tempat tu je. Tak boleh ambil wuduk ni, tak boleh ambil wuduk ni. 3 jam duduk situ, tak boleh ambil wuduk ni. Padahal luas lagi bumi Allah, pergilah cari tempat lain kan. Mudahkan hidup kita. Okey, berwuduk ialah perbuatan membasuh dan menyapu dengan air mutlak pada anggota badan yang tertentu. Okey, kan? Kalau balik kepada surah Al-Maidah, memang dinyatakan dengan jelas yang rukun yang fardu adalah hanya 4 je. Kan? Sebab tu ada 6 rukun wuduk kan. Kita tengok situasi dulu. Kalau pusat penempatan dah terputus bekalan air dia ataupun air hanya boleh untuk kegunaan minuman. Kan? Tiba-tiba datang 1000 orang. Kan? Kita dengar air mineral yang banyak kan, ada bertong-tong tu boleh guna untuk nak wuduk sekali kan. Tapi dah datang tiba-tiba, malam tadi datang lagi 500 orang, datang lagi 300 orang, datang lagi 200 orang. Wih, tak cukup ni. So masa itulah kena yang menjaga pusat penempatan tu kena isytiharkanlah. Mana kata kena guna air banjir lah. Kan? Kena guna air yang selain je. Sebab nak jaga nyawa, minum kan. Minum kena minum kan. Tak boleh tak minum. Tak makan berhari-hari boleh lagi kan. Minum tak boleh kan, bahaya kan. Kan, mangsa banjir yang sakit pula yang tak boleh, gantikan dengan tayamum. Kan, kena carilah tanah. Kalau pusat penempatan tu kawasan yang masih ada tanah sekeliling dia, gunakanlah kan, sebab dia ada luka kan, dia ada masalah tak boleh kena air kan. So dia kena bertayamum. Next. Itu rukun wuduk yang 6 Mula dengan niat kan, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala kan, saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Kemudian basuh muka kan daripada kawasan muka kawasan muka dan lebihkan sikit. Lebihkan. Ini guru kami ajar kena lebihkan kan, supaya kita pasti kena dah kawasan muka. Begitu juga yang kedua adalah membasuh tangan hingga ke siku. Lebihkan daripada siku tu kan, supaya kita confirm dah basuh kan. Nombor 4, menyapu sebahagian kepala bahagian dahi kita ni, lebihkan sikit kan. Sebab tu kalau mazhab Hanafi dia basuh satu kepala, dia memang nak ambil lebih kan. Satu lagi sebab ada hadis tu, ghurrah mukhajjalin kan, kita nanti bila hari kiamat kita akan datang dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti, orang yang berwuduk ni bersinar-sinar anggota wuduk dia. So bila lebih lagi bersinar-sinar lah, kita ambil fadilat yang tu siapa-siapa tengok saya wuduk, masa akan basuh lebih kan. Kadang orang tak tahu, dia terkejut, ustaz ni membazir air. Dah, saya beramal dengan hadis tadi, ghurrah mukhajjalin kan, kita akan basuh lebih kan. Kaki saya akan basuh pada atas lagi kan. Sebab kalau boleh kita nak badan kita bersinar-sinar jumpa Rasulullah nanti kan. Yang seterusnya, anggota yang keempat adalah basuh. Tapi kalau tak cukup air, ambil syarat minimum. Okay? Kalau tak cukup air, ambil syarat minimum, iaitu sehingga ke kedua buku lali kita kan. Kalau tak cukup air. Tapi kalau air banjir, basuh je, terjun kan. Ada orang tanya ke almarhum Datuk Ismail Kamus kan, saya kalau terjun kolam sah tak wuduk saya? Dia tanya soalan macam tu kan. So apa kata Ustaz Datuk Ismail Kamus kan? Dia tak sah satu je. Kalau terjun kolam ni tanya wuduk sah tak sah ni, satu je makhluk ataupun manusia.
Tak betul tak dia. Dah tenggelam kan. Tanya apa lagi? Okey. So yang keenam adalah tertib. Kita ikut perintah Allah Taala yang memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Nampak? Allah sebut awal basuh muka. Kan? Wamsahu bi ru'usikum wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kan? Basuh muka dan basuh tangan sampai kepada siku. Wamsahu bi ru'usikum, kan, wa arjulakum ilal ka'bain. Kan? Kemudian basuhlah sebahagian kepala dan sapu sebahagian kepala, basuh kaki sehingga buku lali. Ila akhiril ayah. Nampak, kita patuh kan, Allah Taala dah susun. So kita ikut betul-betul arahan Allah. Cuma yang lain-lain tu macam mana ustaz? Itu sunat. Sebab Nabi bila dia buat wudu, dia tunjuk kat sahabat, dia ambil masuk dalam hidung dia kan, dia istinsyak, dia panggil istinsyak dan istinsyar. Sedut dan buang kan, nak cuci hidung kan. Telinga dia kan, adalah sunat-sunat tu. Kan, dia kumur dulu kan. Tu sunat tak buat pun tak apa, tapi kalau buat bagus. Cuma dalam konteks banjir, tengok air banjir tak lalu aku nak kumur kan. Kan, tak apa, kita buat yang wajib. Yang penting kita buat solat. Okey, next apa? Tayamum. Okey, jom kita tengok tayamum. Kita refresh balik cara tayamum. Silakan. Okey. Okey. Next. Berapa saat je tu? Kan, kalau kita dah biasa, senang je kan, basuh muka, sapu muka dan sapu kedua belah tangan insya-Allah. Boleh tengoklah kat Google banyak contoh Ini saya ambil yang cepat lah sebab masa tak ada. So solat ketika banjir, macam mana pula? So saya bagi situasi, iaitulah ini sebab memang kami lalui. Kami musafir masa pergi tu. Itu yang kami sengaja pergi hari Jumaat. Kami pergi hari Rabu ke Khamis sebab kita nak tengok macam mana pelaksanaan solat Jumaat di pusat penempatan yang memang ramai orang lelaki. Kan? Ada cakna tak daripada sudut tadi itulah dalam kawalan kan, petugas dan juga orang yang bertanggungjawab jaga pusat penempatan tu. Kan? Jadi itu yang kita cadangkanlah dalam garis panduan ni kan. Makna kata sepatutnya pihak pengurusan boleh menyediakan kenderaan ataupun berurusanlah dengan pejabat agama ataupun dengan mana-mana pihak untuk mendapatkan kelulusan khas solat Jumaat di situ. Mana panggillah imam datang, khatib datang kan untuk memastikan syiar tu berterusan tak ada keuzuran lah maknanya. Tapi kalau sukar kan, mana kata tak apalah, tunaikan zuhur lah, buat macam mana. Macam tadi kan, jadi pulau kan sekolah tu. Memang takkan kita nak hukum fasik pula satu tempat tu, tak boleh kan. Kita pun tak boleh hukum, kita kena tengok keadaan juga. Yang kedua, situasi kedua adalah boleh tak solat jamak kan, ketika situasi mendesak. Dia ada situasi dia, mana kata kalau tak mendesak, dah aman damai kan, dah tenang-tenang, itu tak payah jamak lah. Ni mendesak ni mana kata masih hujan tak berhenti lagi ni kan, daripada pukul 2 pagi tadi dah pukul 2 petang ni kan. Waktu mangsa duk dipindahkan, duk kelang kabut kan, makanan tak cukup, masa tu mana kata kita nak kena angkat orang kan, nak tolong angkat, nak papah nenek, atuk kan, bayi kan, nak kena uruskan tempat-tempat kan, buka kelas-kelas tu semua kan, nak atur meja, kita kelang kabut, situasi mendesak. Kalau dalam konteks fatwa negeri-negeri dan juga daripada JAKIM dibenarkan dan solat jamak adalah jamak takdim, maka kata kita buat awal. Kalau zuhur dengan asar, kita buat zuhur gabung sekali dengan asar. 4 zuhur dan 4 asar digabungkan terus waktu zuhur. Kan? Ataupun maghrib dengan isyak, kita buat maghrib terus, gabung sekali dengan isyak. 3 maghrib gabung dengan 4 isyak. Sebab situasi tengah mendesak, kita tengah duk terima lagi ni, mangsa-mangsa datang kan.
Makanan-makanan datang, alat-alat datang kan. Jadi takkan kita nak duduk saja je. Kan? Tak boleh, kita pun kena bantulah kan. Sukarelawan dan juga mangsa yang mana sihat, tubuh badan yang bersedia bantu tu. Jadi kita boleh nasihatkan mereka, boleh buat jamak pakcik, abang, kakak masa tu lah tengah kelang kabut kan. Okay, next. Ini 13 rukun solat lah untuk murojaah balik kan. Start daripada kita berdiri kan, kalau mampu, kalau tak mampu duduklah kan. Niat takbiratul ihram kan. Kalau memang tak sempat, boleh tinggalkan yang sunat-sunat tu kan. Buat yang rukun dulu kan, baca surah Fatihah. Ni rukun lah, kita buat yang wajib ni kan. Rukuk dengan tomak ninah. Jangan, walaupun mendesak, jangan tak ada tomak ninah, tak sah solat. Apa nak tahu tomak ninah? Kita sempat baca subhanallah kan, dalam 1 saat 2 saat kan. Rehat kejap kan, tomak ninah. Sebab Nabi wajibkan tomak ninah. Kita kena ada rehat, kena ada ingat Allah Ta'ala kan. Iktidal, tomak ninah. Sujud 2 kali kan, kena ada tomak ninah kan. Duduk antara 2 sujud, tomak ninah kan. Duduk tasyahud akhir, tomak ninah kan. Lepas tu membaca tasyahud akhir, salawat, salam dan tertib. Ikut kan. Tu je rukun. Habis tu bacaan yang sunat-sunat tu Ustaz boleh tinggal? Boleh, tak masalah. Sebab namanya pun sunat. Sunat kan dia pelengkap. Buat, bagus. Tak buat, tak berdosa. Kan? Ini cerita keadaan terdesak. Tapi kalau keadaan aman damai, tengah healing-healing, buatlah sunat banyak-banyak pun tak apa. Kan? Okay, alright. Silakan, next. Ini satu lagi isu. Kalau tak pakai telekung boleh Ustaz? Boleh. Kan? Saya tak boleh solat Ustaz tak ada telekung. Kau siapa? Muhammad. Ngada kau. Kan? Kan? Kau siapa? Siti. Okey, tak pakai telekung. Tapi tutup aurat tak sekarang? Tutup aurat. Solatlah. Okay, tengok pandangan daripada mantan mufti, mantan menteri kita. Okey, kan? Dia tak ada isu. Yang penting tutup aurat. Yang menutup aurat tu kan, tutup tangan, tutup kaki dia kan. Mana kata dah boleh solat. Pakailah stokin. Kan? Boleh solat dah. Tak ada isu nak kena cari telekung pula. Telekung pula apa yang mahal sekarang ni? Apa? Saya pun tak reti. Sorry, tanya Faris pula. Dia kan tanya belakang-belakang tu. Kan, apa Khadijah kan? Apa nama, tak retilah saya. Isteri saya dapatlah hadiah ni. SK, kan. Kan, dia kena pakai SK je. Yang lain tak boleh. Mampu. Aduh, tengah-tengah banjir nak cari SK pula. Macam mana kan? Okay, next. Okay. Ni pun kita kena jagalah aurat dan pergaulan semampu yang mungkin semampu yang mungkin. Sebab dalam macam pengalaman saya, memang kadang-kadang memang kita je ada kat situ nak kena angkat nenek tu. Takkan nak tak boleh, batal wuduk saya. Jangan. Dah darurat kan. Kita yang paling besar kat situ kan. Nenek tu pula memang tak boleh berjalan, kena pakai kursi roda kan. Tak apa, saya tolong angkat kan. Ada tak dia punya apa? Adik-beradik kat sini kan, anak dia. Tak ada. Nenek ni tinggal seorang kat rumah tu. Tak apalah, saya papah dia. Saya dukung dia. Kita tolonglah. Niat kita bukan nak buat dosa. Kita nak bantu, nak menyelamatkan nenek tu. Kan? Semampunya semampunya. Okey, tapi hukum asalnya haram lah. Tak boleh. Tapi asas tadi sebab kita nak membantu. Macam doktor lah. Kan, doktor nak menyembuhkan, nak buat bedahan kan. Dah dia je doktor yang ada kat situ. Kan? Kita tak boleh, ni aurat saya. Kau ni kan, luka berdarah dah keluar membuak-buak dah, tak berhenti darah tu kan. Kan, nak jaga sangat aurat lah, tak boleh kan. Masa tu kena jaga nyawa lah dalam keadaan darurat tak apa. Okey, kesesakan lah tu. So kesesakan dan penyusunan kedudukan kena diambil kira Kita boleh berurusan lah, mana kata kita boleh minta lah kan, pusat pengurusan kan, dan juga darurat syariah tu, nak angkat orang sakit, nak merawat tu saya sebut tu kan. Setakat perlu saja. Habis tu cukuplah. Jangan lebih-lebih pula kan. Jadi kita boleh nasihatkan jugalah penempatan masa majlis. Kita sendirilah bila pergi untuk jadi sukarelawan kan, kita tengok kan. Ni kawasan ni banyak perempuan, kita bagi yang sukarelawan perempuan aku masuk. Yang banyak lelaki kita buat kan. Masa banjir yang berkeluarga kan boleh, tapi kena minta jagalah aurat dia, dan juga ada partition kan, pemisah yang sesuai. Next. Ni contoh yang memang kami pun jumpa. Sebab tak ada baju lelaki, banyak baju perempuan. Akhirnya dia pakai baju kelawar, pakai baju kurung. Kan? Kan? Tak apalah, macam mana? Kan? Bila dapat sumbangan baju perempuan je penuh kan. Ustaz, macam mana ni? Pakailah bang. Buat macam mana? Kami pun datang bawa makanan ni, tak bawa baju. Betul. Ustaz kalau datang lagi bawa baju lah. InsyaAllah. Tengok ada penyumbang dah kan. Tak apalah, pakailah baju. Tu dia pakai. Kan? Sudah kan. Tu kan kita gotong royong lah masak-masak Prof Hamid dengan Ustaz Azhar situ. Ni lah masa ni lah yang memang kita kena tolong lah masa naik bot tu. Nak pergi ke pusat pemindahan kan. Memang nak cepat kan. Memang nak cepat
nak bantu kan. Jadi memang kena ada yang kena pegang tangan papa kan. Kan. Tak apalah bantu kan. Kita niat kita nak bantu kan. Sekali jatuh dalam sungai tu kan. Jenuh pula kita kan. Dia cerita lain pula. Okay, next. Ini siapa boleh bersalam lah kita boleh apa aurat tu lah kan. Kalau yang lelaki kan, kalau saya di tengah tu lelaki kan. Kan dengan isteri tak ada masalah dengan bapa, dengan ibu dengan anak bapa, dengan isteri kedua bapa, dengan pak cik kan, datuk nenek kan, tak masalah. Kan. Tapi yang warna merah tak boleh. Yang warna merah tak boleh kan. Nak pegang dan juga tunjuk aurat tak boleh. Mana kita ada apa? Halangan syarak. Tak boleh. Mana kita kena tutup aurat dan juga tak boleh sentuh. Okey, yang merah-merah. Warna hijau okey. Boleh bersalam dan boleh kita inilah aurat kita tak bersalah. Okey, next. Ni yang perempuan. Kalau saya tu wanita, mana? Dengan ibu bapa tak bersalah, datuk nenek kita tak bersalah. Habis itu juga dengan anak kakak kita dengan kakak kita, dengan abang kandung maksud situ kandung. Kan? Kalau yang bukan kandung tak boleh. Kena jaga aurat dan juga tak boleh bersalam. Okey, kalau salam batal wuduk, kena ambil wuduk balik. Okey, next. Ni memang berlaku yang saya sebut tadi lah di sekolah Kertau tu. Kan? Memang berlaku bayi dia meninggal. Tapi alhamdulillah saya tengok makcik tu memang dia okey. Dia tak adalah nampak dia stres kan. Alhamdulillah dia boleh bercampur dengan orang kan. Alhamdulillah. Kan? Kami masa tu risau tu lah sebab berlaku kematian anak. Anak dia baru berapa bulan. Cik lagi kan. Tapi itulah dah berlaku banjir kan. Kelang kabut kan. Dan alhamdulillah sebab ada komunikasi, telefon boleh guna kan, ada line dan segeralah diuruskan dan ditanam di atas bukit tak silap. Ada bukit masa tu, ada kawasan perkuburan, tanam kat situ. Diuruskan oleh Jabatan Agama lah. Bantu kan. So dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Ini pengurusan jenazah. Kan. So air banjir boleh digunakan untuk memandikan mayat. Kan. Jangan nak tunggu air pilih buka baru nak mandikan mayat tu dah busuk lah. Jangan. Kan. Ini kalau jadi kalau jadi kita minta simpang lah kalau boleh kan. Kami pun masa pergi tu doa banyak, janganlah sampai tahap macam ni lah kan. Kita risau. Kan. Susah lah kan. Banyak kerja. Kan. Jadi, tapi kalau jadi, kita kena ready lah. Sebab ini adalah tugas fardu kifayah. Kan. Fardu kifayah. Kena buat. Kan. Ada orang buat, orang lain tak payah. Itu maksud fardu kifayah. Fardu ain, memang kita kena buat. Semua kena buat. Okay. Urusan memandikan jenazah, diuruskan oleh yang sama jantina. Ini kita bagi dari panduan lah. Kan. Kalau tak ada, tak apalah. Lain jantina pun tak apa. Tapi kalau ada, perempuan mandikan yang perempuan, lelaki mandikan lelaki. Nak jaga dia punya aib dia lah. Okay. Kalau terputus berkelahi, kita boleh guna tayamum lah. Kan. Kalau dia tak ada air sangat kan. Kan. Air banjir pun tak ada kan. So boleh tayamum je. Kan. Lepas dah selesai semuanya, kan. Barulah boleh kita kafankan dan juga solatkan. Kalau sunatnya 3 lapis untuk lelaki, kain putih. Perempuan 5 lapis. Tapi dah tadi tengok, pakaian pun pakai baju kelawar perempuan. Kan. Kalau tak ada sangat, selapis pun tak apalah. Tak ada putih, color pun tak apalah. Kan. Sebab kita nak tutup sebenarnya, nak tutup. Kan. Kan. Ini kes kalau tak boleh berhubung dengan pihak berkuasa luar. Ini emergency case ni. Ini cerita who knows kan. Kita pun doa banyak lah, jangan jadilah. Kan. Tapi sebab climate change ni tak tahu lah kan. Risau sekarang ni. Perubahan iklim ni kan. Allah Alam kan. So next. Ya, sama. Rosoh yang Rasulullah bagi. Jadi ulama' mengkiaskan sama dengan memandikan. Sama macam tadilah yang kes sahabat meninggal masa perang tu kan. Sebab kesejukan, paksa dia mandi wajib kan. Lalah meninggal. So samalah dengan jenazah, dikiaskan, tayamum, muka dengan tangan, dah terus boleh kafankan. Gitu. Okay. So urusan mengkafankan jenazah untuk orang yang sama jantina, macam tadi, sama yang mandi tu. Kan. Lepas tu kalau ada kesukaran, guna je mana yang ada. Kan, asalkan kita tutup cukup, kita jaga hormat aib dan juga maruah jenazah tersebut. Kan, lepas tu kita solatkan dia. Kan, kalau dapat ramai kita jemaah lah. Kalau tak ada orang, seorang kita pun tak apa. Kan, okey, selesai. Kemudian dah selesai solat, kena dikebumikan. Ini yang isu tadi tu. Kan, alhamdulillah kami masa di Kertau tu kita dapat berhubung. Memang datanglah. Kan, bot berapa banyak bot daripada pejabat agama dan dia tolong uruskan lah. Dan kita bawa mak dia sekali lah. Tolong tengok apa semua kan. Kalau tak dapat, sebenarnya dalam apps ada kita cerita. Kalau tak dapat macam mana nak buat. Tapi saya rasa okey lagi kot. InsyaAllah kot Malaysia ni tak adalah teruk sangat kan. Tak boleh
akses internet tu ataupun akses telco kan, telcos kita kan, kita punya telecommunication provider kita, insya-Allah kot. Kan. Kecuali tempat-tempat tertentu lawan ni. Tapi kat sini pun keluar boleh dah kan. Kan, coverage kan. Apa? Betul. Untuk Android je kan. Betul. Kalau Apple mahal. Dia suruh bayar apa-apa tu. Tu kami kena cari geran lain ni. Nak kena update dan juga buat yang Apple punya version pula. Okey, insya-Allah. Okey, next. Ini lah gambar-gambar masa tu. Okay, di Temerloh, di 5 tempat pusat penempatan yang kami sempat bantu dan juga kami buat research. Next. Last, tajuk yang terakhir adalah penggunaan harta bukan hak milik. Ini pun satu isu lah yang saya sebut tadi. Okey. Dalam keadaan darurat syar'i boleh kita makan. Tapi sekadar untuk hidup. Jangan pergi buat barbecue pula kan. Lepas tu buat kek pula, buat happy birthday pula. Itu melampau lah. Kan, sekadar untuk hidup, minum kan, makan, dah cukup kan. Lepas tu kalau kita jumpa orang dia, bagi tahu lah balik kan, aku hutang lah dengan kau ni, roti tadi aku ambil, aku tak tahan sangat, lapar Okey, 5 minit lagi. Okey, cepat. Okey, saya pergi situasi terus lah. So barang yang dijumpai ketika banjir ada 2 kategori dia, mudah rosak atau susut nilai. Macam tadilah, roti, air mineral kan. Kalau dibiarkan nanti kena hanyut habis rugi kan. Kalau boleh minum, ambil lah minum. Cuma kalau boleh tanya nanti, siapa mineral siapa tadi aku ambil tadi. Habis banjir ni aku bayar balik lah kat kau. Gitu kan. Kan. Beritahu kat tuan dia. Next. Kategori yang kedua yang tak mudah rosak, jam, Rolex kan. Tenggelam lah macam mana pun, macam itulah dia kan. Barang kemas kan, gelang kan, apa nama, mami jarum kan. Kan. Cantik kan, cincin apa semua kan. So, kalau ambil, kita kena simpan selama setahun ataupun kita bagi pada pihak berkuasa lah, senang. Bagi kat polis kan, serah kat dia kan. Untuk diiklankan dan ada orang menuntut lah nanti kan. Saya punya barang kemas, saya punya jam okey. Dan juga yang terbaik adalah yang kami lah, bila kami pergi pusat-pusat pendapatan, kami cadangkan ada kotak ataupun kita buat tempat untuk letak barang yang kehilangan dan ada orang jagalah. Ada orang jaga. Sebab memang bila banjir inilah yang berlaku kan, dihanyutkan kan. Kita kesian lembu kambing lah, memang tak boleh buat apa lah. Memang tu yang jadi bangkai hanyut dekat air banjir tu. Tapi kalau barang-barang kemas apa semua ni, insya-Allah ada, memang jumpa lah. Kan doalah insya-Allah. Okey, next. Tu saya kongsilah sikit pandangan daripada fatwa daripada masa Datuk Zul Al-Bakri jadi mufti. Itu dia bagi panduan lah. Dia panggil luqatah dalam bahasa Arab. Harta yang hilang ni, harta yang ditumui ni dia panggil luqatah bahasa Arab dia. Kan. So kalau jumpa, simpan, kita bagi pada pihak berkuasa lah. Kalau saya senang bagi pihak berkuasa lah. Kan. Tak ada kojo aku nak buat iklan pula, nak buat kat FB, buat kat IG apa semua. Kan. Dah lah kita friend pun tak ramai. Kan. Bagi kat influencer tak apa. Kan. Ni kita pun tak. Berapa lama aku nak simpan kan, lupa kan. Kan. Isteri kita pula, abang terima kasih kan. Beli gelang baru kat Ida kan, kat sayang kan. Sudah ingat dia punya pula. Ya, silakan tuan. Macam harta karun lah. Sama juga. Kalau bukan kita punya, memang kita kena bagi pada tuan dia lah. Kita kena isytiharkan, kena bagi pada pihak berkuasa lah. Kan? Sebab, yelah kita tak tahu siapa punya kan. Harta ini apa? Ahmad Albab yang punya. Kan kita pun tak tahulah. Kan jadi kita kena bagi pada pihak berkuasa lah. Itulah sebab kalau banjir tuan, memang akan jadi macam tu. Kan tiba-tiba balik-balik rumah, banyak pula jam tangan kat rumah aku ni. Kan? Apa benda kan? Kan so faham-fahamlah, mana kata dihanyutkanlah tu. Kan so kita bagilah kan kat pihak berkuasa untuk tolonglah kembalikan, ya. Next. Kesimpulan, alhamdulillah. Jadi fiqh adalah suatu yang sebenarnya membantu kita kan untuk beribadah dan juga untuk kita memahami tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan ada rukhsah dia, ada keringanan dia, ada tempat-tempat keluar dia. Yang kita anggap macam Allah susahnya ustaz nak pakai telekung. Tak payah, tutup aurat dah boleh sembahyang dah. Kan kita belajar benda ni. Kan fiqh banjir adalah salah satu daripada topik dalam fiqh yang luas tu. Kan jadi fiqh banjir antara isi penting dia yang tuan-tuan puan-puan akan temui kalau dalam proses sukarelawan nanti, inilah dia tentang isu bersuci, solat, aurat, pergaulan, makanan halal dan lain-lain lagi. Next.
Jadi boleh downloadlah apps kami tu. Kat situ ada panduan lebih lanjut. Tapi kita buat ringkas ya, sebab kita tak dalil, sebab kita tak nak memberatkan. Sebab kita bukan nak jadikan ustaz pula sekadar kan. Kita tak nak pula macam tu. Kita nak at least ada panduan dan boleh cerita kat orang. Cukup. Itu je tujuan kita. Okey. Dan sebenarnya ada banyak lagi topik lain ya, pelbusan Al-Quran ya, pemberian zakat pada masa banjir, banyak lagi sebenarnya. Dan bagi kami bila kita fikir balik tak perlu kot nak hebah itu. Itu adalah urusan pihak berkuasa agama. So tak apalah, biar dia orang uruskanlah. Last. Next. Itulah masa tahun 2015 tu. Next. Ini rujukan dan setakat itu saja kot. Terima kasih banyak-banyak. Siapa ni? Ada apa? Ya. 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 Patutnya lah. Kena ceritalah. Letak dekat tempat tu, kata kena ada pusat pendapatan, kena ada tempat lost and found. Letak kat situ. Tapi kalau kita tengah lapar, darurat, hujan tak berhenti kan? Wah, lapar ni, hujan biasalah. Kau dapat sup daging, sup tulang kan sedap hujan kan. Kopi panas kan. Lapar kan, bunyi perut nak tolong orang lagi kan semua. Kalau ikut pandangan syarak boleh makan, tapi lepas tu kena minta, kalau tahu siapa dia punya tuan punya dia, kena bayar balik lah. Kalau tak tahu, kita sedekah lah kot. Sama dengan harga tu, kita niat kita ni lah sedekah bagi pihak dia lah. Alah, roti hari ni berapa sangat? RM1. Berapa sekarang? Lupa dah. RM1 sekupang kan, air mineral kan. Apa sangat, boleh kot. Okey, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? Silakan tuan. Ya. Betul. Okey. Dia sama juga tu. Sama juga hukum. Kan, kalau kita tahu kalau itu ikan liar tak apalah kot. Tapi kalau kita tahu memang ikan sangka jiran kita kan, memang kawasan Temeloh kan, kita tahu kan memang kawasan ikan sangka kan. Kalau boleh jangan ambil lah kot. Tapi kalau tahu ikan liar kan, dia boleh beza kalau orang yang tahu tu. Kan, ikan liar dengan ikan yang bela kan, nampak kan. Tapi kalau yang tak tahu tu, bagi saya tinggalkan kot, senang. Benda syubhah kan. Tinggalkan. Makan lain lah. Ya? Betul. Banyak kalau tengok berita-berita kan. Dia boleh pergi jual. Ya Allah, pakcik tu. Kan. Kesian orang yang bela tu kan. So bagi saya dalam fiqh kita pegang kepada yang tadi saya sebutlah hadis tu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kau pada apa yang tak meragukan kau. Kan, daripada kita duk fikir ikan tu je, banyak benda lain boleh makan. Tinggalkanlah. Kan, biarlah dia hidup. Okey, pandangan saya lah. Silakan. Ya. Ya. Betul. Sumber tanah ditenggelami air dan sebagainya. Macam kita nak dapatkan debu tanah yang bersih. Saya ada pernah tengok video macam video orang atas kapal lah, ada steward atau stewardess, dia gunakan macam debu dekat tingkap. Betul. Dalam apps ada kami jelaskan. Ya, betul. Itu pandangan mazhab Maliki, mazhab selain daripada kita ada. Boleh. Itu memang itulah rosoh yang ada. Tapi itu kami nyatakan dalam apps. Boleh rujuk pada apps. Cuma setakat kami pergi ke 5 pusat pendapatan dan dah bertahun-tahun kami pergi tempat-tempat lain, tak ada lagi isu macam tu, puan. So itu yang saya tak masukkan dalam slide lah kan. Tapi kalau jadi, itulah climate change kan, tu saya kata sekarang kita tak tahu 2023, 2024 apa nak jadi dunia ni. Kita kena ready lah dengan ilmu. Betul, boleh. Kita ambil daripada debu di tingkap, di dinding, betul. Di kawasan-kawasan Arab begitu, mereka bertayamum. Dia tak keluar rumah. Rumah dia pun buat daripada tanah kan. Dia ketuk kat dinding dia je. Kan. Tapi itu pandangan. Tapi bila ulama mazhab Syafi'i dia tengok itu, dia kata itu sebab kawasan ni memang kawasan padang pasir, tanah, memang bila angin tiup memang lekat lah. Kita kawasan apa? Bukan tanah. Kan, belakang kebun durian kan, sawit. So yang lekat apa? Debu. Kan, kau pergi ambil debu tu bukan tanah, dia apa? Boleh buat asma pula, lelah pula dia. Kan, tapi ini pandangan ulama. Cuma bila kita teliti, ada ulama yang memberikan apa pandangan dia boleh, dia kata. So kat situlah kita berpegang lah, sebab kita nak memastikan bahawa pengamalan syarak tu diteruskan. Itu yang penting. Jangan kita bermudah-mudah sehingga kita melalaikan syarak. Itu yang kita tak nak. Okay? Jadi boleh Rasul, boleh refer pada apps insya-Allah. Silakan kalau ada lagi sebelum saya tutup dan serahkan kepada Ustaz Faris. Tak ada Jadi insya-Allah kot saya doakan
kita bersedia kan untuk membantu kan. Kalau dihindarkan lebih baguslah. Dihindarkan lebih bagus, tapi kalau jadi kita ready dan kita bantu. Jadi segala kekurangan saya minta maaf daripada pihak saya dan juga tim kami penyidik Fik Banjir 2014-2023. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada